warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam UiTM di hatiku kepada semua hadirin yang sedang menghadiri Bengkel Teknik Mengajar dan Teknik Pemarkahan SPM Matematik Tambahan edisi guru. Untuk pengetahuan semua, bengkel kali ini merupakan anjuran daripada pihak Mat Academy. Apa itu Mat Academy? Mat Academy merupakan program kelas tambahan yang dibuka kepada pelajar tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 yang bertempat di Fakulti Pendidikan UiTM Puncak Alam. Tujuan program Mat Academy ini diadakan adalah untuk meningkatkan kemahiran asas matematik dan seterusnya kebolehan menjawab soalan yang lebih kompleks di kalangan para pelajar sekolah menengah. Tenaga pengajar bagi program ini terdiri daripada mahasiswa pendidikan matematik yang sememangnya telah dilatih untuk mengajar dalam subjek matematik pada masa akan datang. Para pengajar dalam program ini juga telah mendapat pentauliahan fasilitator terlatih daripada Fakulti Pendidikan. Yang berusaha Penasihat Mathematics Education Student Association MESA dan Penasihat Mat Academy Encik Nurul Akmal bin Muhammad Mat Nasir. Yang dihormati panel jemputan pada hari ini, Cikgu Nur Fatihah binti Kamaruddin. Yang berusaha Pengarah Program Mat Academy Saudari Wan Umairah binti Wan Muhammad Jamil. Barisan Majlis Tertinggi MESA, Majlis Tertinggi Mat Academy, seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang diucapkan kepada hadirin ke Bengkel Teknik Mengajar dan Teknik Pemarkahan SPM Matematik Tambahan edisi guru. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, bagi memberkati majlis pada hari ini, majlis dengan ini menjemput Saudara Muhammad Aiman bin Muhammad Fazli untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barra wal innaka barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas Bengkel Teknik Mengajar dan Teknik Pemarkahan SPM Matematik Tambahan sesi guru yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhir. Ya fa'alul lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Saudara Muhammad Aiman bin Muhammad Fazli atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, saya Izzah Syazwani binti Muhammad merupakan moderator anda pada malam ini. Di sini saya ingin mengambil kesempatan mewakili pihak penganjur Mat Academy untuk merakamkan jutaan terima kasih di atas penyertaan semua ke program kita pada hari ini. Hadirin sekalian, sebelum kita ke agenda yang seterusnya adalah lebih baik jika kita berkenalan terlebih dahulu dengan panel kita. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan panel kita pada hari ini. Cikgu Nur Fatihah merupakan seorang guru matematik dan matematik tambahan di MRSM Mersing sejak 2019. Beliau merupakan penyelaras subjek matematik tambahan semasa tahun kedua beliau mengajar sehingga sekarang. Beliau juga merupakan penanda kertas SPM dengan hanya berpengalaman mengajar yang kurang lebih dari 5 tahun sahaja.
Selain itu, beliau berpengalaman menjadi guru ganti serta mengajar tuition di pusat tuition dan sekolah-sekolah asrama di Melaka selama 1 tahun. Cikgu Nur Fatihah juga merupakan alumni UiTM Shah Alam dan UiTM Puncak Alam dengan kelulusan ijazah sarjana muda pendidikan matematik. Assalamualaikum Cikgu Nur Fatihah. Cikgu sihat? Okay, Waalaikumsalam. Janganlah formal sangat, takut. Kita santai-santai je boleh kan malam ni. Takutlah bila formal-formal ni. Saya panggil cikgu. Panggil akak. Okay, dah tu dah. Okay, akak. Baiklah, hadirin sekalian, tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Cikgu Nur Fatihah untuk mulakan bincang kita pada hari ini. Okay, Assalamualaikum semua dan selamat petang lah, belum malam ni, kan malam kan tidur pula kan. Okay, terima kasih jugalah bagi peluang dekat saya untuk perkongsian dengan adik-adik macam tu. Tapi kita macam mana, pakai pun tak formal, pakai pun tudung sarung. So kita tak payah formal-formal sangat lah, kita santai-santai saja. Okay, macam dah dibagi tahu lah, saya tak adalah biasa-biasa je, cikgu biasa-biasa je. Saya pun macam awak semua dulu. Tapi yelah, mungkin Allah bagi rezeki dan peluang. Okay, so hari ni kita terus ke agenda kita nak perkongsian. So saya share dululah. Okay. Boleh dengar kan? Boleh. Okay, so saya sharing lah kat sini. So hari ni sebenarnya permintaan daripada Mai lah. Dia nak perkongsian teknik menjawab dan juga cara macam mana nak cater pelajar yang gagal lah. Kita tak naklah kata gagal, pelajar yang kurang macam mana? Tidak lulus lah, pelajar yang tak lulus, jangan kata gagal kan. Kesian dia gagal, nanti kan doa tu termakbul, gagal selamanya kan. Okay, so first kali bila kita nak cater, kita terus boleh kan? Masuk terus kan? Boleh ke yang semua orang ni, 60 berapa orang ni dah ready ke nak terima subjek ni? Ready. Boleh. Sebenarnya hari ni Kak Teha daripada pagi tau, daripada pukul 10 pagi sampai pukul 5:30 petang dengan pelajar. So sambung pula dengan korang. Tu yang comot tu. Okay, orang banyak. Okay, so kita nak perkongsian. Sebelum kita nak perkongsian teknik menjawab macam mana penandaan dan permarkahan tu sendiri, mestilah kita kena tahu dulu macam mana format SPM matematik tambahan ni. So kita go through. Okay, ini format kertas SPM. Maksudnya semua orang tahu kan, sebab kita nak mengajar kita kena tahulah dia ada 2 paper. Jangan pula tanya nanti tak ada objektif ke. Selalu pelajar kalau form 4 dia tanya, cikgu kenapa tak ada objektif? Rasa nak bantai bontot dia ya. Okay, so ada 2. Kita ada kertas 1 dengan kertas 2. Kertas 1 dia ada 2 bahagian dan 80 markah. Untuk pengetahuan semua, Kak Tia sebenarnya menanda SPM kertas 1. Bukan kertas 2. Tapi rezekinya kita orang dekat MRSM Mersing ni, kita orang ada penanda kertas 1 dan ada penanda kertas 2. Jadi kita orang cross penukaran ilmu tu lah. So kita ni sebenarnya even dah jadi cikgu pun satu benda kita masih belajar. Sebab kita nak mengajar orang, kita kena cukup ilmu di dada lah. Takkan kita nak mengajar kosong je kan. Tu aim Kak Teha sebenarnya. Once Kak Teha masuk je MRSM mengajar, tak kisahlah mengajar ke, memang aim Kak Teha nak menanda. Sebab kenapa nak menanda? Sebab tak nak mengajar student, mengajar kosong. Kiranya macam ni, kita mengajar tapi kita tak tahu macam mana nak bagi pelajar kita tu lulus. Nak bagi pelajar kita tu dapat A. Tak naklah macam tu. Jadi memang aim Kak Teha sebelum 5 tahun nak menanda SPM. Dan rezeki alhamdulillah tahun ketiga dapat menanda SPM. Okay. So dia ada 2 paper tu lah. Paper 1 dan paper 2. Sebenarnya kalau ikut kita orang lah, paper 1 ini adalah penentu pelajar tu grading dia. A, B, C. Grading untuk dia dapat A plus ke A minus. Untuk paper 1. Paper 2 ni adalah penentu untuk pelajar tu lulus sebenarnya. So sebab kalau kita nak cater pelajar lulus, kita tengok kepada dia punya paper 2. Okay, paper tu 100 markah untuk pengetahuan adik-adik juga, untuk lulus macam mana. Dia nak lulus, dia kena dapat 55 markah per 180. Dua-dua gabungkan paper 1, paper 2
dapatlah dia lulus 31 markah. So dia kena dapat sekurang-kurangnya 55 markah. Macam mana kita nak dapat 55 markah ni sebenarnya? Target dia macam Kak Teh cakap tadi, nak lulus adalah daripada paper tu. So daripada kertas 2 kita target 50 markah. Dekat mana? Bahagian C dengan bahagian B. Tu sebablah kalau kita orang kat sekolah, cikgu-cikgu ni tak kisahlah Kak Teha sendiri ke cikgu-cikgu dekat mana sekalipun, bila kita mengajar ANMAT, untuk pelajar daripada permulaan kita akan state pada pelajar jawab section C dulu. C, B dan A. So daripada situ dah kita tahu kat mana pelajar kita nak dapat markah. Sebab dekat section B dengan C ni kita dah tahu dah topik apa yang ada dekat situ. So kita dah boleh target. So macam dekat bahagian C dia ada 4 soalan pilih 2. Bahagian B pula 5 soalan pilih 3. So dia ada 50 markah kita dapat. Nanti kau kata kenapa Kak Teha mana datang lagi 5 markah tu? 5 markah tu sikit-sikit lah daripada paper 1 boleh. Daripada section A paper 2 pun boleh dapat markah dekat situ. Okay. Lepas tu kalau untuk pengetahuan korang dekat section C ni dia ada 4 soalan. Okay. Kalau dulu kita akan fokuskan pelajar index number dengan solution of triangles. Tapi sekarang kita dah tak fokuskan ke pelajar kita kepada solution of triangles. Sebab tak semua orang nampak. Sebab sekarang ni soalan solution of triangle dia ada 3D. So kita semua orang pelajar kita nampaklah soalan 3D ni. Selalunya lelaki je nampak. Nampak tak? Lelaki je nampak sikit lah. Yang perempuan ni kurang nampak bila dia berkaitan dengan 3D. Jadi kita punya fokus ada 4 soalan. Dia ada solution of triangles, dia ada index number, dia ada linear programming dan juga kinematic motion. So kalau Kak Teha pickkan terus. Untuk pelajar Kak Teha yang memang lemah dan kalau kat sekolah sini kita orang bila dah SEM nak masuk ke trial, kita memang dah streaming pelajar. Pelajar pandai, pertengahan dan lemah. Kak Teha memang ambil pelajar yang lemah lah. So Kak Teha akan pilihkan siap-siap dia adalah index number dengan linear programming. Kenapa? Index number memang kita senang nak dapat markah sebab dia ada 2 formula sahaja. 2 formula asas je. So kita boleh cakap dengan pelajar kita, kalau cerita duit, cost, guna formula ni. Kalau cerita disebut je composite index, kita guna formula ni. Dia memang ada tips dia lah kalau nak jawab index number ni untuk perfect 10. Dan kenapa linear programming? Linear programming daripada form 2 pelajar dah melukis graf. So tak logik lah. Tiba-tiba dia masuk form 5 dia tak reti nak lukis graf. Tu kelakar lah kan. Boleh rotan budak tu kalau tiba-tiba dia kata cikgu saya tak reti lukis graf. Rotan lah buntut dia. Sebab daripada form 2 dia dah melukis graf. So sebab kita pilih linear programming. Okay, ada orang juga yang dia nasihatkan macam dia kata, okay lah ambil lah satu lagi topik, kinematic. Kinematic adalah soalan topik application. Dia kena mahir differentiation dan juga integration. Sorry tau kalau Kak Teha guna terms bahasa Inggeris. Kalau korang tak tahu, pembezaan, pengamiran, itulah differentiation, integration. So dia kena mahir 2 ni, application ni baru dia boleh jawab kinematic. Jadi ada pelajar yang bila pelajar lemah, dia ada masalah dengan topik application. Jadi sebablah kalau Kak Teha outkan siap-siap. Okay. Tu dah 2 lah Kak Teha dah pilihkan 2. So dia mesti Kak Teha punya style pula, kau mesti dapat perfect baru kita tukar topik lain. Okay, untuk bahagian B pula, dia ada 30 markah. Ada 5 soalan. Okay, Kak Teha pula akan pilihkan juga kat pelajar linear law. Linear law pun graf takkan dia tak kerti lukis kan. Dia dah lukis kat linear programming, tiba-tiba linear law tak nak lukis. Bantai juga buntut dia pakai rotan. Kak Teha memang ratu rotan kat sini. Lepas tu Kak Teha juga akan buat probability distribution. Kenapa probability distribution? Kita nampak pattern dia kalau dalam SPM dia akan ada 2 soalan. Okay, dia 10 markah, dia ada A dengan B. Kutuk kat paper tu lah. A, 5 markah tu confirm binomial probability binomial distribution. Dekat B, confirm normal. So kita dah tahu dah. Cuma just student kita ni kena faham konsep dia. Baru dia boleh olah benda tu. Okay, lepas tu dah ada 2 kan. Ada satu lagi. Biasanya lah Kak Teha akan cecah lah cakap tak apalah. Yang ni korang pilih je yang mana korang suka. Vector ke kinematic koordinat geometri. Tu sebab Kak Teha ada list kat tepi tu kan. Topik yang perlu difokuskan. Sebenarnya topik ni je. System of equation ni dia akan membantu. Kenapa? Kak Teha tulis system of equation. System of equation ni adalah simultaneous equation. Tapi dia ada 3 kan. Y, Z. Dia akan membantu pelajar dekat paper 1 dan juga paper 2 section A. So dekat situlah top upnya nanti. Top upnya markah untuk grading pelajar kat situ. Okay, jelas tak korang? Ke Kak Teha laju sangat? Kak Teha makin tapi. Jelas. Jelas, okey. Inilah yang kalau Kak Teha nak tips untuk lulus ni. How? Caranya Kak Teha akan cater paper 2 lah. Paper 1 ni jaranglah Kak Teha cater. Biasanya paper 1 ni kita akan ke pelajar yang
tahap dia atas. Pelajar tahap atas supaya dia dapat grade A+. Okey, tips lagi nak lulus macam mana? Okey. KTH sangat pentingkan kualiti berbanding kuantiti. So satu hari tu kalau pelajar tu datang dekat KTH dia dapat jawab satu soalan cukup. Yang penting kualiti. And fokus pada satu topik sehingga pelajar tu mahir. Itu style KTH. Okay. Maksud KTH tu apa? Once dia datang intervensi ataupun dia once dia kelas KTH and dia adalah pelajar yang lemah, dia akan datang satu hari tu dia akan buat index number saja. So selagi dia tak dapat perfect 10 sebab index number dia pattern dia sama. Contohlah hari ni Kak Teha bagi soalan ni. Okay, dia dapat 8. Besok Kak Teha bagi lagi soalan yang sama, dia dapat 9. Lusa dia datang lagi, dia dapat soalan tu 10. Okay, next Kak Teha buat quiz. Soalan yang berbeza tapi topik yang sama. Okay, kita nak tengok sebenarnya dia menghafal ke, dia faham ke, ataupun dia tiru kawan dia. Dia ada banyak konsep kat situ. Jadi Kak Teha jenis macam tu. Okay, katakan index number dah settle. Okay, kita proceed benda lain. Kita proceed lah contoh linear programming. Dia buat step yang sama. Okay, quiz dia nanti dah bertambah. Dia akan buat 2 quiz. Index number, linear programming. Supaya dia tak lupakan index number. Itu sebablah kalau Kak Teha tu, Kak Teha memang mementingkan kualiti berbanding kuantiti. Kalau dalam file anak murid Kak Teha tu, memang soalan dia sama je. Selagi tak dapat 10 markah, selagi tu sama je soalan dia. So dia akan redha. And sampai nanti tahap dia akan cakap, cikgu saya dah nak muntah dah tengok graf ni. Tak nak dah jawab graf. Selagi tak dapat 10, ingat kisah ke? Cikgu kisah ke? Kau dapat 10, kau nak muntah kenapa? Silakan. Okay, macam tu. Okay, lepas tu pemilihan topik. Mengikut fasah dan bahagian sangat penting. Okay, contoh macam tadi, bahagian. Kita ada bahagian C, bahagian B. Korang kena pilih lah topik dia apa, pemilihan. Macam kita orang nanti Kak Tia akan bagi jugalah. Kalau kita orang dekat masing-masing ni, kita orang ikut fasah. Kalau ikut fasah pun Kak Tia dengan pelajar lemah, Kak Tia pilihkan siap-siap topik. Sebab dia pelajar lemah, kalau dia nak suruh pilih topik, tiba-tiba dia pilih topik integration, kau yang nangis nanti. Cikgu ni macam mana nak buat? Cikgu ni macam mana nak buat? Dia tak tahu pun tapi dia, wow macam best je integration tu. Macam tu. Kita pilihkan ikut kita punya macam, SPM sebenarnya ni yang senang dapat markah. Macam tu. Okay, lepas tu, yang terakhir barulah penandaan dan permarkahan. Kita kena tahu penandaan dekat mana, pemarkahan dekat mana. Kalau kita, kalau korang tengoklah, Kak Teha tak sure kalau korang kena easy math. Easy math, contohnya yang tuition yang dia sengkat-sengkat tu kan. Bila kita orang pergi penandaan, dia sangat menentang benda tu. Jadi, contohlah ada satu formula tu 1 tambah 2. Pelajar tu terus tulis 3. Yelah, kita tahulah 1 tambah 2 sama dengan 3. Tapi itu adalah formula. Pelajar tu terus tulis 3 and salah. Kalau soalan tu 4 markah, totally 4 markah hilang. Contohnya, mengasingkan variables dengan nombor. Asingkan U kat satu tempat, X kat satu tempat, nombor kat satu tempat. Pelajar tak tunjukkan benda tu. Salah. Quadratic equation kena ada equal to 0. Pelajar tak tunjukkan benda tu pun salah. So, kita kena, kalau kita mengajar ni, kita kena kejam sikit. Sebab kita tak tahu penandaan tahun tu macam mana. Kita kejam lah. Pelajar buat ni, tertinggal kuasa. Buang. Contoh. Contoh yang paling ni, degree kan, angle. Tertinggal bulat kecil tu. Salah. Walaupun kita macam, alah benda tu je, simple je. Tapi kita kena rigid lah benda-benda macam tu. Supaya kita mengajar kita kejam, bila SPM nanti kita harap penandaan tu membantu pelajar kita. Macam tu. Tu yang Kak Tia kena kejam sikit lah. Kalau Kak Tia tak kejam sikit, kejam banyak. Salah. Biar dia belajar daripada kesilapan dia. Okey, tu je tips. Okey, ni antara topik lah korang kalau nak ambil boleh. Topik mengikut fasa. Okay, macam kita orang kat sini mengajar pelajar ikut fasa ni lah. System of equation, index number. Dia dah mahir ni semua baru kita proceed benda lain. Tapi macam Kak Teha, kinematic offline motion dengan SOT, solution of triangle ni memang Kak Teha outkan awal-awal lah untuk pelajar lemah Kak Teha. Memang Kak Teha tak menggalakkan. Macam bukan tak menggalakkan. Kalau dia nak buat, kalau dia sendiri, cikgu saya nak belajar, okey silakan. Okey macam tu. Tapi kalau untuk dia nak score, dia adalah pelajar yang lemah, markah 3/100, Kak Teha sangat tidak menggalakkan untuk dia buat benda tu. Okey. Lepas tu kalau ada vektor, koordinat geometri, progression, yang ini semua sebenarnya adalah algebra dan dia sebenarnya menggunakan formula lah. Linear law ni graf. Yang fasa 3 ini adalah application punya soalan sebenarnya. Differentiation, integration, satu lagi kinematic. Permutation dengan combination ni kalau kita orang dekat sini, kita orang buat lecture, lalu je. Kak Teha akan buat lecture, lalu. Kita akan ajar juga.
Tapi setempat. So kadang-kadang permutation combination ni kita tunjuk je satu part dapat markah. Dia sangat easy dapat markah. Sekurang-kurangnya pelajar tahu cukup. Macam kata lah. Nak lulus 55, lagi 5 tu mana kita nak dapat daripada sikit-sikit tu lah. Indices buat sikit. Jangan tinggal kosong. Tips dia bila SPM ni, kalau awak tinggal kosong, habis terus. Kiranya memang kau menempah gagal lah. Kau yang nak gagal sebenarnya. Kak Tia pernah tahun lepas menanda dekat setiap ruangan tu dia tulis pasal bola. Gol. Macam-macam lah dia tulis tapi semua pasal bola. Rasa macam nak komen kat situ, kau kenapa budak? Macam tu. Okay, so kita back ke teknik. Setakat ni sebelum Kak Tia pergi ke teknik menjawab ni, ada ke nak tanya untuk tips-tips lulus ni? Ke nak ujung nanti bawa tanya? Ada tanya ke Kak Tia seorang? Ada. Ada soalan. Apa? Ke nak jalan dulu baru nanti kita macam mana? Ada sesiapa nak tanya soalan dulu? Boleh tanya dulu contoh. Ada pengalaman ke budak tu macam mana nak kereta dia? Komen pun boleh. Kak Tia, saya nak tanya boleh? Boleh Mai. Kalau contoh dengan soalan KSSM sekarang kan, student markah 20 ke atas, maksud saya 20 ke 30, adakah student itu dikira lemah ataupun biasa je ke macam mana? 20/180. Markah persen. Oh, kayaknya per 100 lah. Dia dah total semua per 100. Okay, kalau Kak Teha, is good lah sebenarnya. Kalau SPM, kita tak tahu berapa markah lulus. Mungkin 5 dah lulus macam tu. Tapi 20 tu dah bagus dah semuanya. Cuma kita kena top up. Tengok dia dekat mana. Okay, topik mana dia tu saya cakap tadi. Kita tengok balik 20 tu sebenarnya dia skor dekat mana. Topik mana. Lepas tu kita tambah lah, kita top up. Okay, dia ni kurang dekat sini. Kadang-kadang pelajar ni, contohlah. Kak tunjuk sini Contoh index number dia dah boleh jawab. Okay, index number boleh jawab. Linear programming. Kadang-kadang pelajar ni, dia jawab separuh jalan je. Pengiraan dia tinggalkan. Kalau adik-adik nak tahu, kalau linear law dengan linear programming, dia melukis graf dan membuat pengiraan table semua tu, dapat 4 ke 5 markah je. Selebihnya, 6 ke 5 markah lagi tu adalah pengiraan. Jadi pelajar yang lemah ni, kadang-kadang dia malas nak kira. Dia tinggalkan. Jadi kita kena check dekat situ, dia kurang dekat mana. Kalau dikatakan pengiraan dia tinggalkan, okey kita kena buang konsep kat kepala otak dia tu yang tinggalkan Yang tinggalkan pengiraan tu. Kita kena ajar dia, okey sebenarnya kau kena buat macam ni, macam ni. Sebenarnya kalau macam tadilah Kak Teha tadi yang petang tadi pukul 3 sampai pukul 5.30 tu dengan pelajar lemah. Okey, ada pelajar tu dia bukan pelajar masing-masing, dia pelajar muazzam. MRC muazzam dia ada masalah display jadi dia dipindahkan ke mersing. Jadi dia Kak Teha suruh buat linear law. Dia buatlah yang first. Okey. Lepas tu Kak Teha bagi tips. Okey, dia buat lagi second. Kak Teha bagi tips. Lepas tu dia ayat last dia sebelum balik tu, lah senang je rupanya nak kira. Sebab dia nampak daripada soalan pertama, soalan kedua, pengiraan dia sama. Benda yang dia minta adalah benda yang sama, step yang sama. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia tak nampak, okey benda ni sebenarnya sama je. Dia duk fikir, susah. Admath susah. Dalam kepala otak dia, admath susah. Kita kena tengok kat mana. Kalau Kak Teha lah, sebab Kak Teha ambil pelajar lemah, bukan semuanya pelajar Kak Teha. Daripada pelajar lemah yang Kak Teha ambil satu batch tu, daripada 16 tu 2 orang je pelajar Kak Teha. Yang lain tu semua pelajar cikgu lain. Okay. Jadi kita tak kenal kan pelajar tu. Cara dia Kak Teha akan buat from zero. Ambillah balik topik tu, linear programming. Okay, buat semua orang buat. Selagi semua orang tak dapat 10, selagi tu kita tak akan gerak. Macam tu, Kak Teha punya style. So, awak pun nak test lah, kena test. Sebenarnya kita lagi bagus kalau kita permulaan dengan pelajar, kita ada pre and post test. Sebab bila kita ada pre and post, barulah kita nampak, okey pelajar kita ni sebenarnya okey dia tak tahu, lepas tu dia buat dia tahu. Macam tu. So, kita nampaklah peningkatan pelajar kita. Sebenarnya 20 tu bagi Kak Teha lah, dah very good. Kak Teha pernah dekat sini, pelajar Kak Teha 3/100. 3 tau, MRSM Mersing. Masa tu Kak Teha baru masuk sini. Kak Teha sebelum posting Kak Teha mengajar pusat tuition kan. So dekat pusat tuition tu, pelajar Kak Teha semuanya macam mengajar. Lepas tu ada sebabkan tuition tu dibayar oleh parents. So parents akan setiap hujung bulan dia akan buat test. Kalau cikgu tu tak bagus, dia buang.
Macam tu tau dekat sekolah asrama tu. Jadi student Kak Teha dekat situ hampir separuh 100. Tiba masuk masing-masing student Kak Teha 3%. Kau rasa? Macam Mas macam tu. So kita jangan terkejut. Sebenarnya bagus. Kita nampak momentum pelajar kita tu. Ada pelajar Kak Teha dekat sini. Dia sekarang ni dia daripada form 4. Okay, form 4 dia belajar separuh, dia belajar dengan cikgu lain. Lepas tu kemudian baru Kak Teha ambil lah. Okay, masa permulaan dia cerita Kak Teha tahu. Dia yang cerita kat Kak Teha rentetan dia, kehidupan dia dengan Ant-Man. Dia cakap, cikgu saya sebelum ni tak dapat kosong tau. 0/100 cikgu. Lepas tu cikgu sekian-sekian tu kesian kat sana. Dia bagi saya 1 markah. Jadi saya dapatlah 1/100. Okay. Memang susah cater dengan pelajar tu. Pelajar tu memang Kak Teha kena ambil dia, letak depan Kak Teha, menantang bayarkan minyak yang penuh. Kena duduk tunjukkan dia satu-satu. Dia memang tak boleh beranjak daripada sebelah Kak Teha. Lelaki. Okay. So sikit-sikit dia naik. Belas. Puluh. And sekarang Alhamdulillah sebab dia dah form 5 dan dekat trial dia dapat 59 hari tu. So kita kena macam pilih pelajar ni sebenarnya kita kena sikit-sikit. Tak bolehlah kita nampak kita ajar sekali dia dapat A+. Menangis lah. Macam tu memang Kak Teha ni boleh jadi lembaga lah. Tiba-tiba pelajar gagal boleh jadi A+ kan. Sebenarnya 20 tu dah good starting dah untuk pelajar yang lemah sikit-sikit. So kita sebagai cikgu yang pilihkan, gerakkan dia dekat mana yang dia nak. Macam tu. Okay, ada lagi ke banyak Bebel? Ini yang fasa tu. Ada lagi ke nak tanya? Kalau tidak Kak Teha nak proceed je. Proceed Kak Teha. Okay, Kak Teha proceed Okay, Kak Teha proceed. So kita pergi ke teknik menjawab. Okay, teknik menjawab ni Kak Teha tak ada spesifik. So Kak Teha go through satu-satu topik by topik lah daripada form 4 sampai form 5. So biar korang nampak lah. Okay, kalau korang nampak Kak Teha ke sini kan, sebenarnya Kak Teha tengok ke laptop. Sini kamera and phone. Okay, sebab Kak Teha nak menghapus. Sekejap. Okay, so kita go through topik by topik. Okay, macam korang rasanya topik ni korang tahulah kan. Takkan tak tahu kan topik kan. Korang pun dah mengajar mesti korang tahu topik apa yang ada. So Kak Teha go through lah macam function, ada quadratic function, system of equation. Kenapa Kak Teha macam korang nampak kan 3 tiba lompat 5, lompat 7, lompat 8 macam tu kan. Sebab nanti ada yang Kak Teha nak bagi tips lain pula untuk topik yang lain tu. Okay. Yang untuk yang ini adalah sebenarnya algebra pelajar. Okay, algebra. Kita tahu pelajar punya penyakit algebra. Okay, kalau function, tak ada apa sangat tips. Pelajar kena ikut je lah. Tapi satu untuk tahun baru ni, tahun lepas lah Kak Teha menanda, dia contohlah, dia dah fx apa semua, dapatlah dia macam U, kecil sangat. Akmal ada ke dalam ni? Okay, U tak ada. Okay, U sama dengan, okay Kak Teha terus U sama dengan 3 tambah 5 U. Okay, penandaan tahun lepas dia kena tunjukkan asingkan variables dengan nombor. So, U tolak 5U sama dengan 3. So, negatif 4U sama dengan 3. U, okay kita nampak simple kan? Okay, memang markah dia dekat sini. Inilah markah dia. N. Tetapi N itu akan diberi sekiranya kat sini ada. Kita asingkan variables tu ada, jawapan tu ada, dua-dua ada, baru akan diberi satu markah. Dia rigid sikit, dia kejam sikit lah. Dia nak tengok konsep pelajar tu. Sebab yang ini kita asing-asingkan variables ni kita belajar masa form 1. Math form 1. So pelajar kena tunjukkan. So pelajar tak boleh skip-skip dah sekarang. Zaman-zaman sekarang tak boleh, no skip-skip. Okay, macam quadratic function tak ni kalau function lah. Function tak ada apa-apa sangat lah yang tips Kak Teha boleh bagi. Tapi tahun 2021 dah keluar full function dekat section B. So Kak Teha tak rasalah dia akan keluar lagi dekat section B paper 1. Sebab dia kalau function ni, kalau dia keluar habis. Maksudnya first dia akan tanya function, lepas tu dia akan tanya composite function. Yang C, A, B, C kan. C dia akan tanya inverse function. So dia satu complete soalan. So biasanya dia akan duduk kat section B kalau paper 1. Kalau dekat section A dia akan yang simple-simple saja. Okay, quadratic function pula. Okay, yang ini korang kena tekan kat pelajar. Kalau quadratic function, ada banyak. Quadratic function ni ada banyak yang Kak Teha nak share.
Okay, quadratic function first kali of course lah ada EQN kan. Contohlah kita ada 2x kuasa 2 tolak 4x tambah 8 equal to 0. Ni contoh tau. Kak Teha bagi bukan betul-betul. So x tolak 4, x tolak 2 sama dengan kosong. Agak-agak awak betul ke salah? Pelajar tu tekan EQN. Kat kalkulator kan dia tekan EQN terus dapat x. Betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Sebab dia tak kecilkan dahulu. Ya, sebab tak kecilkan dahulu. Kita sebagai pemeriksa, kita akan tengok, oh betul. Tapi pemeriksa dia akan check dekat sini. Dia 2 step ni sahaja. X darab X, X kuasa 2. 2X sini totally wrong. Okay. So, belakang ni negatif 4. Tiba-tiba betul lah belakang lah. Betul lah. Kalau betul, dia akan 2 step ni. Dia akan check adakah dia betul. And sama dengan kosong sangat penting. Contoh pelajar tu tak sama dengan kosong terus salah. Dekat sini dia nak bagi markah kat bawah ni, dia tengok 2 step dekat atasnya adakah betul. So, kalau Kak Teha, kalau dia suruh solve quadratic, dia tak bagi tahu apa. By using factorization ke, formula ke, ataupun completing the square. Okay, penyempurnaan kuasa 2, Kak Teha akan suruh student Kak Teha substitute formula. Sebab bila substitute formula dia tak akan tengok dah. Kau substitute je, betul substitute A, B, C semua, full marks. Okay, contohlah pelajar tu buat macam ni. Negatif B plus minus, sorry kalau nge-lag. B squared minus 4AC over 2A. Okay, contohlah pelajar tu substitute, dia terbalik. Kak Tia kat sini je, Kak Tia buat. Negatif 4 kuasa 2 tolak 4, 8, 2. Sama kan maksud dia kan? 4, 2, 8 kan? Sama kan maksud dia, tapi ini salah. Kenapa? Okay, awak kena highlightkan benda ni. Kalau Kak Teha akan, anak murid Kak Teha pun dah tahu dah Kak Teha akan sebut apa. Bila formula, apa saja formula yang diberi dalam NMAT, you kena substitute sebiji sejebon. Tak boleh ubah sikit pun. Kalau dia kata 1 tolak kosong, kita dah tahu 1. Kena tunjuk 1 tolak kosong. Kena substitute sebiji sejebon. Kita tak boleh shortcut langsung kalau itu adalah formula yang berada di dalam buku teks. Tu kejamnya lembaga pemeriksaan ni. So macam tahun lepas ada pelajar tertukar macam ni lah. Salah. Terus K kosong, N kosong. Sedangkan yang inilah paling mudah kan. Bila kita substitute je terus dapat. Dia tak akan check apa. Dia tengok substitute betul dah. Okay, itu untuk quadratic function. Ni lah equation. Kalau quadratic function, penyempurnaan kuasa 2. Adik-adik semua tahu kan. Dia akan bahagi B bahagi 2. Betul tak macam ni? Tolak ni tambah kuasa 2 jap. Tambah D. Betul tak? X kuasa 2 tambah BX. Betul tak? Kan? Penyempurnaan kuasa 2. Okey. Contohlah pelajar tu, dia tak tunjuk contohlah dia adalah 4/2 kuasa 2. Tapi pelajar tu dia tak tunjuk yang ini. Dia tunjuk ini terus. Salah. Okey. Yang ini yang betul. Ini salah. Tak boleh. Awak tak boleh simplify. Bila dia adalah formula, you kena tunjuk sebiji sejebon. Kalau Kak Teha, ayat Kak Teha kat student Kak Teha, kena substitute sebiji sejebon. Kalau tak sebiji sejebon, sampai jadi jebon, dia akan jawab cikgu jebon. Dia suka kata cikgu dia jebon. Okay. Ayat Kak Teha selalu tu. Kalau formula, substitute sebiji sejebon. Kalau tidak, cikgu jadi jebon, malam-malam cikgu cekik korang. Kak Teha selalu cakap macam tu. So, dia orang kalau tersilap je, Kak Teha dah bulat kan, dia orang takut lah. Memang aku gotan pun untuk dia orang. Okay. So bila macam ni, ni pun samalah kuasa 2. So kena tunjukkan exactly. Okay, lepas tu ni lah sistem equation. Okay. Quadratic function ni dia banyak sikit lah. Korang redha lah kat Teha Bebel. Okay, seterusnya dia ada kalau inequalities. Okay, quadratic inequalities. Contohlah kita ada X tolak 3, X tambah 7 greater than 0. Contoh. Okay, pelajar tu pun teruslah tulis X greater than 3. Contohlah ni memang jawapan dia. Less than negative 7. Contohlah ni memang jawapan dia. Tetapi sekiranya awak tak tunjukkan number line salah.
Walaupun dah memang betul ni, pelajar ni tak akan dapat markah langsung. Kenapa? Dia kena tunjukkan dulu ini kuadratik senyum. Okey, senyum. Kita ada 3 pula depan. Kita ada -73 atas. Kalau Kak Tia panggil ni bulu ketiak. Kak Tia akan cakap dengan student Kak Tia, bulu ketiak, korang cuba tengok bulu ketiak korang bercantum ke berpisah? Sudah kata berpisah. Okay, so kena tunjukkan kuadratik korang berpisah, betul lah kan? Arrow ke sana dengan ke sana. So jawapan ni betul tapi dia tak lukis, salah. Dia kena tunjukkan linear number line ni. Tak kisahlah dia nak tunjuk number line ke, dia nak tunjuk yang kuadratik ni kan. Senyum kemasam ni tak kisah. Okay, kalau Kak Teha bagi kalau macam ni, sebab ada student dia suka pisah-pisah kan tau. Contoh dah kalau perut pula. Ni bulu ketiak kan? Okay, kalau perut dekat bawah less than 0. So sini -7, 3. Okay, bawah. Kak Teha akan cakap, cuba tengok perut korang. Bercantum ke berpisah? Satu dekat sini, satu kat ujung negara sana. So dia kata bercantum. So kita punya inequalities kenalah bercantum macam ni. So inilah yang penting bila inequalities ni korang kena tunjuk ke gambar. So kena ajar student korang tunjukkan gambar ni. Gambar ni penting. Yang ni samalah macam tadi konsep dia. Kena tunjuklah depan ni kalau X kuasa 2 kena kecilkan lah. Macam tu. Yang tu lain samalah. Okay, seterusnya system of equation. Kalau korang tengok dalam buku teks dia ada buat yang style macam ni. Equation 5 tolak equation 1. Perasan tak kalau dalam buku teks? Lepas tu tiba-tiba dapat jawapan. X tolak Y sama dengan 7. Pernah tak tengok? Kita orang tak pernah tengok buku teks? Pernah. Okay. Dalam buku teks dia tunjuk macam ni. Tak boleh Kena tunjukkan penolakan tu. Contohlah. X tolak Y tambah Z sama dengan 9. 2X tolak 3Y tambah Z sama dengan 7. Kena tunjukkan. Tolak. Kena tunjukkan lah step ni. Kalau tunjukkan yang ini saja tak boleh. Tak diterima Yang mana cursor cakap dia. Okay ni. Tak diterima. Yang ini tak diterima. Kena tunjukkan macam ni. Jalan kerja kena penuh. Sebab MX tu lah. Dia kejam sikit. Dia nak jalan kerja yang penuh. Okay. Seterusnya progression substitute formula kena sebiji sejabon lah. Sebab dia ada banyak formula kan. So kena substitute sebiji sejabon. Tapi ada pelajar kalau korang perasan dia akan buat listing. Perasan tak? Dia orang buat macam form 1 listing. Terms yang pertama berapa, terms yang kedua berapa. Okay. Boleh buat tapi awak kena listing full. Contohnya dia nak sampai terms yang ke 90. So daripada 1 sampai 90 kena complete terms dia. Tu dah kalau nak listing boleh tapi kena complete. Tak kisah. Tapi kalau formula kena sebiji sejabon. Okay, vector. Okay, vector pula korang tahu kan. Kalau vector adalah A, B. Kalau korang dengar bunyi WhatsApp tu korang abaikanlah Budak-budak ni tak boleh. Dia senang ada je dia nak tanya soalan. Okay. Okay. Vector. Contoh yang ini. Tertinggal. Pelajar tu tertinggal cacing dengan arrow. Sampai akhir. Daripada permulaan awal sampai ke akhir dia tak ada langsung arrow dengan cacing. So soalan itu tidak diterima sama sekali. Kosong walaupun pengiraan dia adalah betul. Tetapi sekiranya dekat atas dia ada buat ni, dekat bawah dia ada buat sama dengan 5A tambah 3B. Contohlah yang dekat bawah-bawah semua cacing dengan arrow hilang. Tak apa. Yang penting ada satu dekat atas tunjukkan arrow dengan cacing. Tapi kalau semua tak ada arrow, tak ada cacing, salah. So korang boleh ingatkanlah student korang. And kalau korang perasan, kalau vektor ni dia ada cara dia. AB sama dengan AO tambah OB. Kan, tahu kan ni kan? Law of triangles. Kena tunjuk. Sebenarnya dekat kalau soalan vektor, dekat paper tu, kalau awak perasan lah, kalau awak ni betul mentelaah soalan SPM, soalan trials, bila soalan vektor, 3 markah dekat atas adalah, inilah dia suruh cari vektor yang tak ada. So markah yang pertama dia akan bagi adalah law of triangles ni.
Law of triangle, selepas tu barulah vektor yang awak dapat cari and satu lagi vektor yang awak dapat cari. So 3 markah. Sebab kata korang boleh top up markah budak daripada benda tu kecil-kecil. Mungkinlah pelajar tu dia tak suka vektor. Tapi kita boleh dapatkan 3 markah daripada soalan yang pertama. Lepas tu suruh ada posip dia lain kalau dia tak nak buat. Macam tu. So tapi yang penting dia kena tunjuk ni. Law of triangles ni kena tunjuk. Kalau setiap penyelesaian awak tunjuk lagi bagus. Okay. Seterusnya koordinat geometri. Okay, tahun ni ada masalah bila equation of locus. Equation of locus tahu kan? Distance between 2 points. Ni Kak Teha tunjukkan. Sorry lah adik-adik kalau korang macam tak ingat. Tapi Kak Teha macam cakap seorang-seorang. Korang buat-buat lah korang faham Korang boleh ambil benda ni. Boleh. Nanti korang lama-lama nanti korang mengajar korang akan jadi macam Kak Teha. Benda semua korang ingat. Okay, macam ni. Sini tolak kan? Contohlah koordinat itu adalah negatif 2, 3. Okay. Pelajar tu substitute dengan betul. Okay. X tolak tambah 2 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2. Betul ke salah? Betul ke salah? Agak-agak. Salah sebab tu dekat. Dekat? Ada dekat tambah 2 tu Dia Ya. Back balik pada Kak Teha cakap tadi, bila formula substitute sebiji sejebon. Tahun ni Kak Teha menandia, bukan tahun lepas punya Kak Teha menandia kesian student tu sebab dia banyak hilang markah sebab tu lah. Positif negatif tu. Dia patutnya kena substitute. Pelajar kita tahu, pelajar kita bijak tapi itulah. Aku pun kadang-kadang tak faham lembaga kan. Dia kena macam ni. Baru betul. Sebab bila formula awak kena substitute sebiji sejebon with the bracket. Macam tu. So pelajar tu hilanglah markah. And kalau korang nak tahu pattern kuadratik koordinat geometri punya soalan. Okay. Student kat dia apa dia faham? Dia macam kita dah tahu dah cikgu soalan ni macam mana. Okay. Soalan dia dekat paper 2 section B. First, dia akan tanya koordinat. Apa yang koordinat yang tak ada kat gambar tu. Yang kedua, dia akan tanya equation of straight line. Tak kisah yang perpendicular ke ataupun parallel to something punya ni. Yang ketiga, dia akan tanya area of polygon. Contohnya dia bagi 4 titik, dia tanya area. Okay. Yang keempat, dia akan tanya equation of locus. Itu pattern dia. Kalau korang tengok betul-betul soalan, itulah pattern dia soalan untuk section B. Okay. Macam tahun lepas, keluar equation of locus. Dia nak kena keluarkan contohlah locus point A ke locus P sama dengan 3/4 locus titik B ke locus P. Dia daripada ayat lah. Pelajar tu pun keluarkan yang Kak Teha bulatkan ni 1 markah. Dia dikira sebagai pengetahuan tersirat dia belajar. Dia masukkan dalam formula, 1 lagi markah. Dia selesaikan algebra, 1 lagi markah. Jawapan akhir, 1 lagi markah. So sebenarnya equation of locus ni sangat besar markah dia, 4 ke 3. So kalau Kak Teha memang suka suruh budak jawab. Sebab dia sebenarnya substitute saja. Yang selebihnya adalah algebra. Kalau pelajar tak boleh selesaikan, maksudnya dia masalah algebra. Itu je. Sebab dia substitute formula. Lepas tu satu lagi, sebelum Kak Teha lupa, area of polygon. Tak cukup dah, tak muat. Kak Teha tulisan besar gajah. Okay, koordinat kan kita tahu area sama dengan 1/2 modulus. Contohlah 0, 2, 3, 4, 5, 6, patah balik 0, 2 tutup. Tahu kan formula ni kan? Cancel turun bawah. Lepas tu tolak. Okay. Kalau dulu kita buat, okay, Kak Teha tunjuklah 1/2 modulus 0 darab 4 tambah 3 darab 6 tambah 5 darab 2. Tolak. Lepas tu korang tolak kan? Okey, tahun yang terbaru ni tak boleh. Haram hukum dia. Dia kena buat tolak, buat lagi 1 tambah.
2 darab 3 tambah 4 darab 5 tambah 6 darab kosong. Ini baru betul. Kalau pelajar tu buat 0 darab 4 tambah 3 darab 6 tambah 5 darab 2, tolak 2 darab 3, tolak 4 darab 5, tolak 6 darab kosong, salah. Sebab ini adalah, okey, adik-adik semua, nasihat Kak Teha sebelum mengajar, bukalah DSKP. Sebab apa sahaja penandaan SPM adalah berteraskan DSKP, bukan buku teks. Sebab dia orang berpegang buku teks perlu mengikut DSKP. So kalau buku teks tu tokoh tambah, dia tak akan diterima. Semua patah balik pada DSKP. So ini berada di DSKP. Dalam buku teks ada juga ni, tapi dia tambah satu lagi yang tolak-tolak tu kan, jadi tak diterima. And contoh pelajar tu ni 0 darab 4 ni, dia tak letak, dia terus tak kosong, pun salah. Dia kena tunjukkan 0 darab 4. Dia kena tunjukkan 6 darab kosong. Dia kena rajin menulis sebenarnya. Kak Tia rasa dia orang ni nak melatih budak rajin menulis. Okay. Lepas tu solution of triangle. Solution of triangles tak ada apa sangat. Cuma nama pun angles. Solution of triangles kita main dengan angles kan. Untuk angles adik-adik boleh tulis. Ingatkan pelajar semua mesti 2 decimal places. Okay. Kalau dia degree lah. Kalau dia in radian 4. Okay. Lepas tu jangan lupa contohlah 27.98 degree. Jangan lupa bulat kecil kat atas ni kena. Bulat kecil kat atas ni kena tunjuk. Ya. Okay. Ini habislah untuk yang topik yang ni. Ke ada nak tanya setakat ni? Terlintas ke apa ke? Ya, cik kata rasa tak ada dah kalau untuk topik ni. Kalau saya nak tanya boleh? Boleh. Oh ya, boleh. Okay, so saya nak tanya regarding masukkan data dalam formula tu, macam Kak Tia cakap tadi tak lengkap tu kan, yang supposedly dia kena masuk sebiji-sebiji tu kan. Kalau dia hilang markah dekat formula tu saja atau dihilang terus? Okay, Kak Tia ajar sikit lah penandaan. Okay. Dia bergantung kepada rantai penandaan. Contoh rantai penandaan tu begini. Okay. Petak bermaksud dia kena sebiji sejebon. Contohlah jawapan tu dia bagi X sama dengan 7. So pelajar tu hilang tak tulis X. So salah lah. And petak ni bermaksud kena sebiji sejebon seperti skema. Okay, contohlah macam tadi kita substitute formula tu dekat sini. Okay. Jadi kat sini dia dah salah. K kosong. So bila rantai dia ke bawah macam ni, automatically kita dah tak akan tengok bawah semua adalah kosong. Kita tengok pada penandaan. So kalau rantai dia begini. Tengoklah. Kalau orang tu kejam lah. Kalau rantai dia begini. Okay, contohlah. Dia salah dekat sini. Sini kuih kosong. Dekat sini ada jalan kerja. Yang kuih kedua ni jalan kerja dia betul. Kita akan bagi markah. Tapi sini tetap N kosong. Sebab lampu dekat atas satu dah terpadam. Dia bergantung kepada rantai. Kalau rantainya begini, hohok ni memang kejam habis tu. Kalau 5 markah, hitamlah budak tu. Sebablah kalau Kak Tia menekankanlah benda macam tu, janganlah hilang markah sebab formula je sayang. Benda tu formula diberi dekat depan. Tapi kau salah. Rugilah. Siapa tu? Ada orang nak tanya ke? Macam ada orang buka mic je. Tak jadi tanya. Okey, boleh jawab tak Oya? Menjawab. Oh, jadi maksudnya kalau for example kalau macam graph function, graph bulu ketiak tadi tu kan. Graph tu for example lah kalau dia lorek dekat, kalau dia shape region yang salah tapi yang dia tulis semua betul, dia akan go back to rantai pemarkahan tu baliklah. Ya, betul. Tapi contohlah yang ini contoh Kak Tia bagi contoh lah. Dekat atas ni ada satu markah dia dapat. Kat sini contohlah yang macam Oya cakap tadi, dia salah lorek. K kosong. Automatically jawapan kita akan tengok dah. Walaupun jawapan dia betul, N kosong juga. And kita back pada rantai jugalah. Kalau rantai tu kata dia ke bawah, ni dah salah terus, salah lah. Macam tu. Tapi biasanya kalau kita menggubal,
kita mengubah soalan, kita akan mengelakkanlah rantai yang ini. Kita akan ambil rantai yang ini. Tapi kalau dah exactly pemarkahan SPM, soalan itu rantai dia begini, kita kena ikutlah. Contohnya macam linear law, linear programming. Dia ada rantai yang khas untuk dia. So kita kena ikut. Kalau Kak Teha mengubah soalan pun untuk budak Kak Teha, memang kita akan ikut rantai dia. Kita tak akan ubah rantai lain. Walaupun kita macam, alah nak tolong student kita kan. Tak boleh. Kita kena ikut benda macam tu. Tu kata tadi, kita kena permarkahan, kena kejam dulu. Biar masa SPM, dia membantu. Macam tu. Okey, adakah lagi nak tanya? Tak ada Okey, so Kak Teha proceed lah. Seterusnya adalah indices. Okey, indices ni dia ada lupa lah tertinggal. Indices, surds and logarithm. Dengan log lah. Okey. Dekat sini, indices tak ada masalah. Log tak ada masalah. Yang bermasalah dalam penandaan adalah surd. Okey, contoh kita nak conjugate. X tambah surd 3 per 4 tambah surd 2. Contoh. Kita nak conjugate. Kena tunjuk ini. Okey. 4 tolak surd 2. Kalau ni, nasihatlah dekat student korang, buatlah ini. Awak buat ni macam ni, 1 markah. Maksudnya awak tahu nak kena conjugate. 1 markah. Okay, tapi yang kat mana rigid dia, yang kejam dia. Bila kita expand, kena ada 6 term. Okay, 6 term. So, kena ada X 4X tolak X surd 2 tambah 4 surd 3 tolak surd 3 surd 2. Bawah 16 tolak 2. Okey, kat sini hati-hati Kalau pelajar yang bijak, dia akan terus buat 14. Betul tak? Bawah ni. Okey, dia akan terus exactly letak 14. Tapi dalam SPM salah. Bila soalan surd, kita sebagai pemeriksa, kita akan kira terms. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru K1. Kalau contoh macam tadi, dia buat bawah ni, dia letak terus 14. Ada 5 terms je kan? K kosong. K kosong habis sampai bawah. So, dia akan dapat 1 markah je lah. K1. Serugilah kat situ. Sedangkan dia betul sebenarnya. Tapi dia itulah budak kadang-kadang pandai kan. Dia terus singkatkan. Jadi, kena ingatkan dekat student, kalau surd mesti ada 6 sebutan. Tak kisahlah sebutan dia tu macam mana, tapi kena ada 6 sebutan. Bawah ini barulah kita permudahkan dia. Permudahkanlah bawah sampai jawapan. Macam mana. Okay. Tu surd lah. Untuk log, tak ada masalah kot. Log tak ada apa yang rigid sangat. Indices pun tak ada. Samalah log dengan indices lebih kurang kan. Tak ada apa pun dalam penandaan dia tak ada apa yang luar biasa sangat. Dia sama je. Okay, tapi setakat ni, korang tahu kan, kalau dalam sekarang dia ada pembuktian. Pembuktian formula. Kenapa formula tu terjadi? Macam mana formula tu terjadi? Okay, dalam SPM. Dah 2 tahun berturut-turut yang keluar adalah log dah pernah keluar. Tahun sebelum ni tambah. Tahun sebelum ni tolak. Lepas tu satu lagi, tak lupa. Ratio. Pembahagi garis serenjang. Tu pun dah keluar. Tapi log ni sebenarnya orang akan selalu aim, kalau pembuktian diorang akan aim log. Sebab log ni macam dia ada law dia sendiri kan. So kalau macam pelajar lemah, Kak Teha tak ajar sangat pun ni pembuktian. Kita nak markah untuk tempat yang boleh dapat markah. Kak Teha akan ajar student Kak Teha yang lemah, jangan buang masa dekat topik yang kita tak tahu nak buat. Kita fokus terus dekat topik. Macam tu lah tadi. Dapat je kita periksa, jawab section C terus. Sebab kita tahu kita boleh dapat markah yang banyak dekat section C dengan B. Macam tu. Kalau Kak Teha jaga kertas exam, Kak Teha kalau nampak je student Kak Teha start dengan section A, aku mulalah jadi hub kat situ. Okay. Lepas tu, sambung linear law. Okay, linear law, index number. Index number ni, korang ingatkan student. Okay, student korang, dia mesti 2 decimal places. Tapi untuk pengetahuan adik-adik semua, bagilah jawapan NMAT mesti 4 significant figure. Tapi untuk ada beberapa kes sahaja yang 2 decimal place. Kenapa 2 decimal place? Index number bercerita pasal duit. So contohlah, dia harga dia lah ini.
pelajar tu bagi jawapan macam ni. Salah. Walaupun kita, alah kak kosong je pun. So salah lah. Mana ada duit RM120 satu? Ada? Pernah dengar? Tak pernah dengar kan? So ingatkan student kalau jawab index number letaklah walaupun jawapan dia 150 tak salah pun tambah kosong-kosong. Letak je 2 titik perpuluhan untuk keselamatan kita. Okay, kalau Kak Teha tips ni bolehlah Kak Teha share kalau kita mengajar index number. Kak Teha, Kak Teha akan ajar student Kak Teha 2 formula asas. So, first kali kita ada formula index number iaitu Q1 over Q null times 100. Okay. Kak Teha akan ajar student Kak Teha nampak je duit. Nampak je dia tulis RM. Sen ke RM ke dia cakap index number ke. Terus inilah formula ni. Kalau adik-adik nampak pattern soalan sama je. Soalan yang pertama memang akan guna equation of index number. Okay. Soalan yang kedua, dia akan exactly cakap cari indeks gubahan. So formula yang seterusnya adalah indeks gubahan. Sum of index times weightage over total weightage. Okay. Soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir, kan Kak Tia cakap mesti ada 2 je formula. Formula dia ini 1, ini 2. Formula yang ketiga adalah olahan daripada formula yang pertama. Iaitu kalau Kak Teha, korang mesti pernah dengar kot. Korang pun student kan. Formula Bibir. Okay, bila nak guna formula Bibir ni? Formula ketiga ni kita akan guna bila ada 3 tahun yang berbeza. Contoh ada 2020, 2021, 2022. Okay. Kak Teha kena susun kena berturut. Tak kisah menaik ke menurun tapi mesti susunan dia cantik. Tak boleh lah 2020, 2022, 2021. Tak ada. Tak boleh Okay. So bibir dia macam ni. Nama pun formula bibir kan. A, B over C. Bila nampak je soalan tu, dalam soalan tu dia ada 3 tahun berbeza je, inilah formula dia. So A darab B over C equal to 100. Banyak pula WhatsApp. Okay. Inilah formula dia. 3 je formula tu. Sebablah Kak Teha cakap student dengan Kak Teha, kalau awak malas sangat indeks number ni, awaklah orang yang rugi. Sebab dia adalah topik yang paling sikit formula. Awak nampak je soalan tu tulis RM. Inilah formula dia. Tahun semasa bagi tahun base, tahun sebelum. Okay. Nampak je perkataan composite index ataupun indeks gubahan. Inilah formula dia. Okay. Yang ini pula, contohlah, cikgu saya tak tahu nak cari weightage. Tengoklah kalau persen 100%. Tapi ni yang ini lupa pula Kak Teha. Contohlah dia tulis persen tapi dia tulis 30 tambah 7 tambah 90 tambah 3. Contohlah. Walaupun persen kan, menipu je Kak Teha. Kena tunjuk macam ni adik-adik yang untuk weightage ni. Walaupun dia tulis kat situ percentage over 100 tapi pelajar kalau tunjuk 100 terus salah. Dia kena tunjukkan tambah sebab dia tulis kat situ total weightage, hasil tambah. So kena tunjuklah hasil tambah. Okay. Tu je kot index number. Bolehlah ajar. Korang sebenarnya index number ni, korang buat soalan, guna tips akak ni, lepas tu korang ajar kat student. Mesti korang akan rasa macam, wow. Lepas tu kau ajar kat student. Sudah pun kan, wow. Macam tu. Student kadang sangat suka index number. Okay. Linear law. Okay. Linear law ni, penandaan tahun lepas sangat tidak membantu pelajar. Okay. Kenapa? Sebab titik yang kena hanyalah 2 titik je yang kena. Banyak titik tak kena. So banyak titik tergantung. Okay, ni latihan lah Kak Teha dengan student Kak Teha. Okay, first sebenarnya kita boleh dapat markah 1 atau 2 markah daripada table je. Ini kalau budak tak tahu tekan kalkulator, takkanlah budak yang lemah yang datang tuition kat korang tak reti tekan kalkulator kan. Mesti dia reti tekan kalkulator. So first kali apa yang korang kena suruh dia buat adalah buat table dulu. Tengok dulu. Soalan ni dia dah bagi soalan bocor dah. Log 10y time x. Korang nampak tak ke Kak Teha kena besarkan? Okay. Nampak. Log 10y x. So sebenarnya x tak berubah lah. Yang berubah y. So carilah log 10y. Awak substitute n dengan syarat. Tapi ada syarat. Syarat dia mesti 2 titik perpuluhan. Cakap dengan student korang. Walaupun katakanlah jawapan dia 0.2. Suruh pelajar korang tulis 0.20. Aku cakap wajib. Cakap macam tu. Bagi dia takut. Kalau tidak gagal lah cakap macam tu. Okay.
Tapi dengan syarat semua betul lah macam ni. Contohlah X ni pun jadi log 10X. So atas dapat 1 markah, bawah ni pun akan dapat 1 markah. So dia akan dapat 2 markah. Tapi kalau soalan tu disuruh ubah satu je nilai, 1 markah je lah. Okay. Lepas tu plotting. Okay. Ni Kak Teha tak sure. Okay. Bukan tak sure. Kak Teha punya student sebenarnya baru-baru ni diorang ada pergi bengkel lah. Bengkel dengan gabungan dengan MRCM lain. So kita orang ni penanda juga. Tapi yang pergi tu bukan penanda. Yang mengiring tu bukan penanda. Yang dijadikan cerita penceramah tu cakap graf guna titik. Biasalah anak murid Kak Teha ni kadang-kadang dia lebih percaya orang luar daripada cikgu dia sendiri. Okay, tapi tolong ajar student korang buat pakai cross. Jangan pakai titik. Salah pakai titik. Kalau SPM paper tu kalau pakai titik orang tak nak tengok tau. Okay, kalau Kak Teha ajar student Kak Teha pakai pembaris guna cross ni pakai pembaris. Sebab bila pakai pembaris dia akan exactly lalu dekat atas tu. Kak Teha akan ajar student Kak Teha semua pakai pembaris. Kalau tak pakai aku titik jari. Pembaris. Kalau kan ada student kan suka buat cross kecil je kan. Lepas tu Kak Teha kata ni kalau tak hidung kau jatuh ni hilang cross kau. Macam tu. So dia akan buat. Lepas tu satu lagi tips sekejap nge-lag pula Kak Teha punya laptop ni. Dia panas sangat. Okay, satu lagi korang kena ingatkan student korang jawab semua benda di atas kertas graf. Apa saja soalan yang graf. Okay, kenapa tak nak kecil? Dia semakin membesar dan membesar. Okay, sambil-sambil tu korang is pesan apa sahaja soalan yang graf, korang suruh student korang jawab semua exactly dekat atas kertas graf. Kak Teha tak ada pula yang Kak Teha dah scan atas kertas graf. Yang ni sebab ni masa PKP. Kak Teha rajin buat video topical macam ni. Macam tu lah. Sekarang dah tak rajin. Sekarang dah malas. Okay. Dia semuanya pengiraan ke reducing ke semua dekat atas ni. Kenapa? Okay. Sekarang penandaan bukan macam zaman kita. Bukan zaman kita kan. Kat Teha punya zaman lah. Bukan zaman korang tak tahulah. Korang SPM tahun bila? 2019. 2019. Okay, 2019 masih. Wish, kiranya korang ni student kat Teha lah. First student kat Teha. Dulu korang menanda kertas. Kan kita pakai kamera. Sekarang menanda online dekat komputer. So, lembaga dia akan scan one page by one page. Contohlah pelajar tu tulis terlebih. Kawasan yang jangan tu, dia akan potong. Dia bukan potong selai-selai kan. Alamak, pelajar ni terlebih. Potong, kuranglah potong. Tak, dia akan mesin satu tebal tu. Zap. So, kalau kau punya jawapan Kak Teha pernah jumpa 1 tahun tu, student tu jawapan dia terpotong tau. Tapi kita Kak Teha nampak lah angka tu. Kita boleh nampak lah angka. So, Kak Teha akan BOD. BOD tu adalah markah yang pemeriksa boleh bagi macam kesian lah, markah kesian lah macam tu. BOD. Macam tu. So, cakap dengan student kita, bila penandaan online ni, dia bermain dengan emosi penanda sebenarnya. Contoh ini soalan, page soalan. Dia dekat page lain. Kak Teha nak pergi ke page graf ni, Kak Teha kena next. Next, internet kan. Contohlah internet pun nge-lag kan. Kak Teha tag. Lepas tu nak kena tengok lagi sebelah jalan pengiraan. Tengok lagi sebelah tengok graf. Sebab untuk linear law semuanya adalah use the graph. Okay, kalau korang tengok jawapan ni kan, use the graph. So Kak Teha kena tengok graf. So dia akan menguji kesabaran pemeriksa. Bila menguji kesabaran pemeriksa, pemeriksa pun sukalah nak salahkan kau. Malah lah aku nak cari budak ni. So pesan dekat pelajar apa sahaja soalan yang graf, linear programming, linear law, semuanya di atas kertas graf. Yang macam ni Kak Teha tulis kat sini sebab tulisan Kak Teha besar gajah kan. Okay. Markah pertama diberi dekat tabel. Markah kedua, K yang pertama akan diberi bila dia plotting 1 points betul. 1 je points betul, 1 markah. Siapa nak bagi 1 markah? Cakap dengan student kau nanti. Siapa nak bagi kau 1 markah? Jebon mana nak bagi? Tak ada. So kau sendiri kena cari. Okay, markah seterusnya bila dia plot semua betul. Dia plot semua betul, 1 markah. Markah yang seterusnya lagi akan diberi sekiranya semuanya best fit. Berada di nama bahasa Melayu dia? Best fit lah. Penyesuaian yang terbaik. Bila dia, apa tips dia untuk best fit? Dia mesti banyak titik yang kena dan seimbang. Seimbang tu kalau 1 dekat atas, 1 kat bawah. Tapi dengan syarat banyak titik kena. Dan syarat seterusnya adalah garisan itu mesti langgar Pak CY. Ada pelajar contoh lah, dia dah lukis kan, tiba-tiba tak langgar Pak CY. Dia salah lah.
kita tak akan check. Kita akan bagi K1, N kosong. Ingat bila lampu kat sini N kosong mati, semua N yang dekat bawah ini N ni mati. Ada satu soalan dekat sini. Ni N ni mati, N ni mati. Semua N mati, K saja hidup. Okey. Macam mana rantai untuk linear law? Rantai linear law begini. P1 ni ada reducing reducing. So P1 ni dia berdiri sendiri lah. Kenapa yang nge-lag? Sekejap bateri pen buat hal. Okay. P1 ni dia berdiri sendiri, mesti sama. Okay, dia tak ada rantai lah, dia duduk sini seorang-seorang. Lepas tu tadi K. K1, yang ni dah tukar tau, bukan K, dia N. N1, rantai, N1 lagi. Lepas tu dia ada rantai seterusnya. Rantai dia macam ni. Aku pun tak faham lah kenapa rantai dia macam ni. Ini N1, ini N1, ini K1. Dia duduk kat luar. Ni kena betul. Rantai dia terkangkang macam tu. Contohlah, yang ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini terus salah. Contohlah, sini K1 dapat. Saya pakai pen merah. Okay, yang ini dia tak dapat. Ada satu point dia tersalah, K kosong. Ni automatically kita tak tengok N kosong, ini pun N kosong, ini pun N kosong. Kat sini je kita boleh bagi follow through K1. Kalau dia buat lah. Kalau dia tak buat, tak boleh lah. Okay, satu lagi tips. Contohlah, yang ini yang ini. Suruh ajarlah anak murid awak tulis. Gradient sama dengan apa ikut dekat equation. Contoh ni C kan. Tulis balik semula. C sama dengan negatif log 10R. Ajar dia orang buat macam tu. Sebab ada tahun yang dia tengok ni ada dulu, jawapan betul baru ada markah. Walaupun alah benda ni kan biasa je, boleh terus je tulis negatif log 10R sama dengan negatif 0.4 kan, sebenarnya kita boleh tulis. Tapi awak anggap je lah dunia ni kejam. Okay, satu lagi kat sini Kak Teha ada buat, ni zaman dululah kan, Kak Teha tahun lepas ni dia penandaan kejam sikit lah. Kalau korang tahu, kalau korang mengkaji GP and Math tahun lepas turun mendadak sebab penandaannya agak kejam. Okay, negatif log, okay ni 10R sama dengan 0.4. Okay, biasalah kan pelajar negatif. Mestilah cikgu sama bunuh. Bunuh tak boleh. Kau cakap dengan anak murid korang, bunuh tu haram. Berdosa neraka tempat kau. Macam tu. Sebab tak boleh. Buat magic boleh. Contoh daripada sini negatif log 10R sama dengan negatif 0.7. Okay, tiba-tiba jadi macam ni. Log 10R sama dengan 0.7. Ni boleh. Kalau pelajar tunjuk je cancel out tu salah. So awak cakap dengan student korang, jangan cancel, jangan bunuh-bunuh, berdosa. Okay, satu tahun ni, baru-baru tahun ni dia macam ni. U tambah X tambah 3 sama dengan U tolak 7. Kiri kanan, kan selalu kan sebelum ni kita ajar student kita, kiri kanan ada U, bunuh. Tahun lepas tahun lepas punya ni. Lepas tu pelajar pun buat macam ni bawah dia kan sebab dia dah bunuh kan. Salah. K kosong. Sebab apa? Sebab dia dah bunuh dekat atas ni. Dia dah masuk penjara dah. So dia tak boleh dah. So ajar pelajar student buat magic. Buat magic jangan tunjuk ni. Buat macam ni tak apa. Tiba-tiba cikgu tiba-tiba U hilang tak apa. Kita buat magic. Bunuh-bunuh tak boleh. So korang kena ingatkan student korang yang itulah. Ini satu tadi Kak Teha tertinggal. Okay? Boleh tak? Boleh teruskan ke? Boleh. Cik Kak Teha selingan sikit lah. Kak Teha masa pergi menanda, kita nak menanda, sebelum kita menanda, kita kena pergi kursus menanda. Meeting, mesyuarat menanda selama seminggu. And meeting tu berjalan pada bulan puasa. Bayangkan kita orang hari pertama kita orang kena jawab soalan dulu. Kena jawab, bincang soalan tu. Baru kita akan bincang satu by one. Kat mana yang kita kena boleh bagi markah, kat mana kita boleh fight macam tu. Awak bayangkan Kak Teha ulang alik daripada Mersing ke Kota Tinggi. Sebab tak nak stay Kota Tinggi time tu. Sebab bulan puasa kan. So ulang alik. Sampai kat Mersing Kak Teha dah tak boleh senyum. Sebab otak rasa nak meletup. Menjawab. Lepas tu tengok skema budak. Lepas tu menanda lagi kan. Rasa macam. Lepas tu bulan puasa tak boleh makan, tak boleh minum. Rasa macam nak marah. Lepas tu dengan penandaan yang kejam macam tu. Rasa kesiannya anak murid aku. Rasa tak boleh nak senyum.
Okay, so kita pergi. Yang ini topik form 5. Okay, circular measure, linear programming, differentiation, integration dengan kinematik. Okay, tiga ini tiga ni adalah application. Okay, kalau dia tak mahir differentiation, dia tak mahir integration, kinematik, sadaqallahul azim. So dia kena mahir. Okay, circular measure ni formula, ada 2 je formula. Sebenarnya boleh juga tau nak suruh pelajar score circular measure ni. Dia ada 2 je formula, cuma satu je masalah pelajar. Dia tak reti nak dia tak reti nak tukar rate dengan degree, radian dengan degree. Dia asyik sibuk nak guna formula masa matematik. Nak cari apa ni? S. Nak cari apa nama dia? Arc length kan. Dia sibuk nak guna theta per 360 kan. Darab dengan tu. 100. Dia sibuk nak guna tu. Kalau dalam ADMAT tak boleh. Kena guna S equal to R theta. And theta tu pastikan dalam radian. Pelajar dia suka guna theta tu dalam degree. Tu sebab dia salah. Dalam circular measure ni ada 2 je formula. S equal to R theta. Dan kita ada juga formula A equal to half R squared theta. 2 ni je formula. Yang lain itu semua adalah olahan formula daripada circular measure dengan SOT. Kalau nanti insyaAllah lah kalau Kak Teha sempat nanti kalau ada rezeki korang Kak Teha share lah macam topik tu yang Kak Teha dah olahkan formula Kak Teha share dengan korang. Tapi tak adalah cantik sangat pun topik nota Kak Teha ni. Okay, linear programming. Inilah korang kena mahirkan linear programming. Linear programming kat section C, Kak Teha memang suruh fokus student Kak Teha. Dia tak ada apa sangat tau linear programming ni. Cuma macam ni kalau Kak Teha terangkan pun nanti korang tak faham sangat. Dia samalah macam linear law. Cuma dia macam mana nak cakap, contohlah dia kan soalan dia, korang tahu kan linear programming ni inequalities tu. X tambah Y greater than equal to X less than half Y. Korang ingat tak ke korang dah terlupa dah? 300 X tambah 200 Y less than 100. Contoh ingat lagi ke tak soalan ni? Ingat kan? Okay. Soalan ni contohlah yang ini ada equal tapi pelajar tadi tu tak tulis equal. Dia akan betulkan juga. Baik tak penanda tu. Dia akan betulkan juga. Dia akan betulkan juga N1, N1, N1. Tapi dekat bawah sekali nanti dia akan SS negative 1. Dia akan tolak satu markah. SS negative 1 tu dia tolak satu markah. Contohlah pelajar tu dapat 8. So tolak satu markah. Dia 7 je. Dia tak akan salahkan kat situ. Cuma duk tolak sahaja. Yang lain samalah. Lukis graf tu semua shaded tu samalah. Cuma ingatkan pelajar bila kita nak shaded untuk linear programming. Nak shaded pastikan Y kat depan. Di depan. Contoh macam ni kan. Y kat belakang kan. So suruh pelajar tukar. Jadikan dia 1/2 Y greater than X. Sebab kalau pelajar tak tukar tu nanti dia salah shaded kawasan. Pastikan kepala kita kaplar dia adalah Y. Okay. Proceed ke differentiation, integration, kinematik. Okay. Differentiation ada soalan. Dia macam ni. Okay. Dia bagi fx. Tak naklah guna fx. Guna y lah ya. Okay. Y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4 contoh. So, pelajar tu teruslah jawab dy. Okay, tak nak. Sekejap Kak Teha bagi yang pelik sikit. Kenapa dia tak nak? Okay, ni. X kuasa 2. So, kalau kita nak differentiate, kita mesti bawa dia ni naik atas dulu kan? Kita kena jadikan dia 3x negatif 2 tolak 4. Betul tak? Ada pelajar, dia terus buat macam ni. So, y prime differentiate ataupun dy over dx. Dia teruslah buat dy over dx. Lepas tu bawah dia tulis lagi, dy over dx lagi. Sama dengan negatif 6x tolak 3. Salah. Walaupun kat sini betul. Sini betul kan? Salah. Sebab kita dah anggap dia bagi jawapan yang belah atas. Kita anggap ini jawapan dia. So, NMA. Apa itu NMA? Non-multiple answer. Kita tak boleh bagi jawapan 2.
Kebanyakan pelajar, bukan nak kata pelajar orang lain, pelajar kat TH pun suka. Walaupun kat TH cakap 10,000 kali pun, inilah yang dia buat. 10,000 kali cikgu dia berzikir, ini juga yang dia buat. Okey, ini satu. Satu lagi kalau integration cacing. Integrate 2x kuasa 2 dx. Okey, jawapan dia adalah x 2x kuasa 3 per 3 tambah c. Wajib ada tambah c. Kalau tak ada tambah c, salah. Zabidah, salah ya. Lepas tu ada pelajar dia suka sangat dengan cacing ni. Dia letak lagi cacing ni. Salah lah juga. Walaupun kita nampak dah betul kat situ, salah. Kalau student kat dia memang banyak Zabidah. Memang banyak suka menyakitkan hati aku. Okay. Kalau kinematik pula. Kinematik dia tak ada masalah. Kalau dia dah integration, differentiation dia mahir, tak ada masalah. Cuma kinematik ni kena berhati-hati bila berkenaan dengan T, time. Ada sekali, ada kadang dia macam ni. Dia bagi inequalities kan. T kuasa 2 tolak 4 contohlah. Tambah 3 greater than 0. So awak pun dapat. Dapatlah dengan bijaknya dapat. Pelajar tu lah bijak Pelajar tu bijak. Dapat equality dia negatif 2, 3. Salah. Kenapa? Sebab masa tak ada negatif. Jadi pelajar tu kena ubah. Kosong. T. 3. Sebab tak ada dalam dunia ni masa yang negatif. So dia tak boleh buat macam tu. So dia kena tunjuk yang begini. Tu hati-hatilah sebab kinematik dia bermain dengan masa. Bermain dengan masa dan di application. Jadi kena hati-hatilah kat situ. Sama juga macam differentiation integration kan, dia ada application rate of change, dia ada apa? Rate of change, small change, approximate change. So dia kena hati-hati kat situ kalau dia berkait dengan application. Contoh integration. Okay. Area under the graph adalah kalau kita ambil shaded region bawah area, dia dah suruh cari area. Jawapan negatif. Biasalah kalau kita lukis graph. Okay, kita ada lukis graph kuadratik. Dia suruh cari shaded region ni. Terang-teranglah bila kita integrate, kita akan dapat negatif. Kalau soalan tak minta itu sebagai area, tak apa jawapan dia negatif. Dia kata integrate sekian. Dia tak kata area. Tapi dia kata find the area under the graph. Jawapan awak ada dalam negatif. So salah. Kena moduluskan dia punya jawapan dan jadikan dia positif. Tu je. Seterusnya. Banyak ruang kat sini. Kak Tiha tulis kat atas punya. Okey, topik seterusnya adalah trigonometric function, permutation, combination and probability distribution. Okey, biasanya ni personally lah Kak Teha. Kak Teha akan elakkanlah student Kak Teha. Satu ni topik yang pertama ni, dua topik ni. So Kak Teha memang suka permutation combination. Kalau dekat maktab Kak Teha ni, kalau every year, kalau untuk lecture permutation combination Kak Teha. Diorang kat sini kita panggil Tok Bomo tau. Macam penceramah tu Tok Bomo. So siapa Tok Bomo dia? Kak Teha macam tu. Kalau linear law ada seorang kakak lagi. And specialnya Kak Teha kat sini, cerita sikit. Dua cikgu dekat sini adalah senior kita. Dia adalah Education UiTM. Satu tu Best Sir Akmal. Satu lagi tu masa Kak Teha SEM 1, dia SEM 8. So faham tak, dia macam acuan yang sama. Dia acuan yang sama. So kita bekerja tu kita tahu. And kalau awak nak tahu, orang education UiTM ni disukai oleh orang. Kalau Kak Teha praktikal dulu pun macam tu. Orang suka education ni UiTM berbanding education lain. Sebab dia kata kita praktikal lagi banyak berbanding orang lain. Dia tak macam orang lain lah, banyak teori. Macam tu. So, macam Trigo, dia ada pattern soalan dia juga. Trigo, kalau paper tu, soalan pertama dia suruh solve the equation. Soalan kedua dia suruh, soalan pertama dia suruh solve. Soalan kedua dia suruh proving. Dia akan terbalik salah satu. Proving. Soalan yang ketiga lukis graf kalau untuk paper tu. Kalau untuk paper 1, dia akan suruh main socatua tu je. Dia suruh lukis. Contohnya dia bagi given sin theta equal to t. Find cakap Teha nak tipu korang sikit. Cot theta. So macam nak jawab? Lukis. Apa-apa dulu lukis ya. Wahai adik-adik. Contohlah dia bagi theta in between 0 sehingga 180. So kita tahu
Kita ada apa nama dia ni? Astaghfirullahalazim. Quadrant. Akulah. Okay, Anita Sarawak tak comel. Okay, bukan tak comel, tak comot. Okay, tak comot. So kita tahu sign ni positif. So dia kat sini lah. Okay. So opposite ni over 1. So sini. So dekat sini kita tahu Pythagoras theorem 1 tolak T kuasa 2. Okay, barulah kita boleh tengok chord. Chord theta sama dengan 1 over tangent theta. Yang kita tahu tangent adalah TOA. TOA opposite over opposite of adjacent. Ni opposite. So kita tahu opposite tadi adalah T. So tangent theta sama dengan T over 1 tolak T kuasa 2. Kesalahan pelajar, dia tak tengok dekat sini yang positif hanyalah sin. So bila tangent dia akan jadi negatif. So jawapan kena ada negatif set 1 tolak T kuasa 2 over T. Ini soalan paper 1. Soalan paper 1. And paper 1, contohlah soalan tu dia suruh lukis benda, dia bagi paksi, dia suruh lukis benda triangle ni kat mana. Wajib guna pembaris. Tak guna pembaris salah. Haram hukum dia. Cakap dengan student haram hukum dia tak guna pembaris. And yang ini, 1 tolak T kuasa 2 ni kena tunjuk. Kalau tak tunjuk, salah. Okay, lepas tu soalan yang kedua ada, okay. Satu lagi yang kalau trigonometri ni kalau kita solve the equation. Solve of equation kita kena, kalau korang tahu, kena cari reference angle ataupun alpha. Kalau dulu contoh alpha 30, lepas tu kita lukis. Dekat mana tu, ingat tak? Okay. Kalau dulu kita boleh letak alpha, sekarang tak boleh. Kena tulis penuh-penuh. Reference angle sama dengan 30. Wajib. Kalau pelajar tu tulis arc dot A, salah. Kat sini N1 yang pertama. So kalau N dah mati, bawah punya N pun matilah. Sadaqallahul azim. Okay. Lepas tu dalam trigonometric function ni of course kena lukis. Okay, lukis. Kak Teh lukis yang macam ni lah. Yang buruk-buruk contoh. Contoh macam tu terpanjang sikit. Soalan dia nak in between theta in between 0 to pi. Nampak tak terlebih? Ada lebih kat sini. Tak boleh, salah. Dia ada 3 markah. Terus po. Lepas tu dia tengok pula dekat sini. 1 garisan. Berapa titik kena? 3 titik kena pun salah. Dia kena smooth. Dia tak boleh kalau Kak Teh. Yang ini betul. Yang ini kalau Kak Teh pakai kola ikan. Kalau student Kak Teh buat, Kak Teh lukis ikan dekat dalam kertas dia. Lepas tu Kak Teh tulis, nak beli ikan ke? Diorang tahulah tu, mak tiri diorang nak marah. So, buat ni semua kena label. Okay, sama juga linear law, linear programming sama, kena label. Okay. Kalau yang cantik yang macam ni Lepas tu contohlah. Awak pun tulis kan, tulis dekat sini, negatif 3. Pemeriksa dia akan garis tau. Kita orang dalam online tu ada pembaris. Dia garis. Lah tak kena engkau, salah. Dah cantik dah, tak ada kola ikan tapi tak kena. Salah lah. Nak cantik sebenarnya ukuran dia tu ikut je line buku sebenarnya. Lepas tu ada pula student Kak Teh jugalah tu kan. Bukan student orang lain. Dia buat macam ni. Ni rendah. Di bawah ni panjang. Aku tak tahu apa masalah negara dia. Kenapa? Dia kata cakap ni kenapa perut bonceng lebih ni? Dia kena seimbang. Contohlah sini 2. Sini pun negatif 2. Siapa ajar kau? Ni makan kurang, ni makan lebih. Tak boleh. Dia kena kalau sini 2 petak, sini pun 2 petak. Dia kena seimbang macam tu. Yang penting kola ikan tak nak. Kola ikan tak nak. Lepas tu kena label. Label sekurang-kurangnya 2 label. Contohlah pelajar tu label macam ni. Dah 2 tak? Dah 2 ke 3? Ambil 3 lah. 3. Contohlah dia sambung lagi. Sampai 2 pi. Kak Teh biasa ajar student Kak Teh label 2 pi dengan kosong je. Sebab kalau dia label sekejap lagi benda lain, pi over 2 mengabung-abung dia letak kat celah mana entah nanti.
So Kak Teha tak akan suruh. So jadi label untuk paksi X ni kena cukup. 1, 2, 3. Contoh lah. Kak dia tulis label pi dengan 2 pi. Kosong ni pun dikira sebagai terms yang ketiga. Okay. Okay, seterusnya. Permutation and combination. Permutation and combination kita ada. Permutation and combination ni sebenarnya dia senang dapat markah. Contohlah soalan tu permutation. P kan. Dia tulis contohlah soalan tu kena ada 5 P9 darab dengan 7 P9 contoh. Lepas tu jawapan dia adalah contoh ni korang janganlah snap. Kak Teha aja salah. Kan ni contoh tau. Okay, contoh dia buat macam ni. Pelajar tu tunjuk satu ni je, salah satu ni je P1. Ini K1. Ini N1. Tu sebenarnya kalau dia taram pun dia tahu satu je, dia dah dapat satu markah dah. Tu yang tadi yang Kak Teha cakap, dia nak top up tadi tu sebenarnya banyak tempat boleh top up untuk dia lulus. Dekat permutation and combination lah sebenarnya kalau Kak Teha memang sangat suka permutation and combination. Lagi-lagi combination sangat senang dapat markah. Permutation dia macam pening-pening sikit. Okay. Seterusnya, last lah probability distribution. Okay. Ini ingatlah kan student-student adik-adik semua. Kak Teha padam dulu lah. Tulisan lah macam besar gajah tak cukup ruang lah. Okay, dekat dalam probability distribution ni ada dua. Ada binomial, ada normal. Okay, Kak Teha tahu ada sekolah yang dia ajar student dia kalau normal guna kalkulator. Sebelum ni Kak Teha pun ajar student Kak Teha guna kalkulator. Tapi sekarang tak boleh. Sebab apa? Dia nak tengok cara penulisan. So, pelajar kalau tulis salah, salahlah terus. Dia kena tengok table. Kalau Kak Teha sekarang ni, Kak Teha tak nak langsung ajar student Kak Teha. Walaupun dia orang merayu-rayu kat Kak Teha. Nak kau guna kalkulator? No, never. Macam tu. So, kalau binomial kita ada satu je formula. P X equal to R equal to NCR P power of N Q power of N minus R. Okay. Kat sini, ni bukan orang lain, student Kak Teha. Baru-baru ni pun degil, babi. Kak Teha suka panggil dia orang babi. Kalau orang Pahang kata babi tu degil tau, bukan carut tau. Kau jangan terkejut pula Kak Teha mencarut. Orang Pahang, kawan Kak Teha orang Pahang. So, kalau babi tu katanya degil sangat. Kak Teha selalu panggil dia orang babi. Dia macam, cikgu jangan marah. Macam tu. Contohlah, N kita sama dengan 7. Soalan pun nak PX sama dengan 7. Jadi R dengan N samalah kan? So 7, C 7, P 7, Q 7 tolak 7. Wajib tunjuk 7 tolak 7. Kalau pelajar tu terus tulis kosong, salah. Daripada atas ni, yang ini berantai adik-adik semua. Dia tak ada yang K berantai yang ini. Dia berantai ini. So kalau budak itu salah, jahanamlah dia punya jawapan. So dia daripada rantai dia begini. So kalau atas ni formula dah salah, sini pun salah. Jadi dia kena tunjuk sebiji sejebon. Cakap je dengan diorang kalau formula sebiji sejebon. Okey, penulisan. Ada juga pelajar ni kadang-kadang dia kreatif. PX sama dengan 7. Salah. Okey, kalau binomial ada juga pelajar yang kreatif. Diorang ni suka mengubah takdir Allah untuk dia. Okey, contoh macam ni So dia pun tulis P greater 7 minus 4. Dia buat macam ni. Pun salah. Ada pelajar banyak tau, banyak. Kadang-kadang dia nak cari Z kat luar kan. Okay, Z sama dengan 7 tolak 4.8 bahagi 4 contoh. Tiba-tiba probability sama dengan, tu jawapan. Salah. Dia kena tulis exactly. Ajar pelajar macam ni. Tulis terus macam ni. PZ greater. Tak ikutlah soalan. Greater ke less than ke 7.4.8 minus divide by 4. Ajar dia macam ni. Tulis berantai terus. Z greater than, contohlah 0.19. Macam gini. Ini penulisan yang betul. Kalau dia tulis P tu hilang, salah. Tak boleh. And satu lagi ajar dia lukis. Lukis dekat mana? Contoh macam ni. Positif. Dia ada dekat sini. 0.19. Arrow dia ke kanan. So shaded region dekat sini. So ajar dia melukis supaya dia tahu nak tengok table dekat mana.
Kalau Kak Teha, student Kak Teha tak lukis je. Kak Teha je style kalau macam sekarang ni kan. Kak Teha memang duduk dekat meja guru tu ada rotan. Diorang salah je, sap. Salah je, sap. Diorang pun takut. Tapi masalahnya dengan aku yang dia lagi suka tu. Lagi dia nak datang. Suruh pergi kat cikgu lain, tak nak. Walaupun cikgu dia garang macam Hogan. Okay. Tu sahaja Kak Teha rasa tu je kot yang Kak Teha nak share dengan korang ikut by topik ke. Kalau Kak Teha ada tertinggal tu minta maaf lah. Setakat ni tu je. Okay, kalau yang macam ni kan. Ada student yang tanya, boleh tak kecilkan? Jadikan 3x tambah 2y sama less than and equal 1. Kan yang bawah ni kan? Boleh. Sebab kalau linear programming dia equivalent. Apa sahaja yang bersesuaian. Okay. Tapi okay. Yang satu lagi Kak Teha nak tegur. Sekejap sebentar ingat. Contoh dekat koordinat geometri. Okay, koordinat geometri dia selalu minta, tak kisahlah apa-apa soalan yang dia minta equation. Equation of locus ke, equation of straight line ke. Tolong baca, suruh pelajar tu baca habis-habis. Kalau dia ada tulis equation in general form. Buruk tulisan akak kau. General form maksudnya mesti equal to 0. Okay. Kalau dia kata gradient form, barulah y equal to mx plus c. Kak Teha ada 1 tahun tu memang pelajar tu pandai lah. Dia memang kalau Kak Teha tak ada, Kak Teha pergi kursus ke apa, Kak Teha bagi task dekat dia, dia boleh ajar kawan-kawan dia macam mana Kak Teha ajar. Dia memang pandai. Dia trial, dia dapat 99 disebabkan dia tak baca habis. Dia tak buat general form. Dia buat y equal to mx plus c. Bila general form kena equal to 0. So dia salah satu je kat situ. Jawapan akhir dia. Ini jawapan akhir tak apalah N1. So dia salah satu, dia dapat 99 per 100. Kak Teha memang tak tolong lah. Memang tak lah kan. Kita cakap Kak Teha memang sangat kejam bab pemakahan. Ada masa tertentu je Kak Teha bayar. Okay, so Kak Teha buka. Kalau korang tengok Kak Teha yang versi tak cantik kan kat sini. Okay, ni versi yang cantik sikit lah. Yang ni versi comot, versi tak sempat bersiap. Okay, so Kak Teha buka lah Q&A kalau ada yang nak tanya. Cepat sangat ke? Kena habis dah. Kalau apa okey, ada yang nak tanya soalan, boleh komen ataupun buka mikrofon. Ramai ni 69 ni. Baik, Sakma tak ada. Sakma ada kena marah dah yang tak tanya ni. Adalah. Oh, ada lah. Baru nak kutuk. Alah. Kita buat tanya, Sakma ada ni. Assalamualaikum Kak. Okay, salam. Terus takut semua orang. Saya ya. Nak tanya lagi. Saya nak tanya tadi Kak Teha ada mention yang bila kita nak menanda akan ada rantai markah. Rantai markah. Jadi kan rantai pemakahan tu dia memang ditetapkan oleh lembaga ke? Ya, ya betul. Dia macam mana? Okay. Macam Kak Teha cakap, ada certain soalan yang memang exactly itulah rantainya. Tapi ada certain soalan yang ikut penggubal soalan. Kalau penggubal soalan tu kata itulah dia punya rantai, kita ikut itulah. Kalau macam Kak Teha buat soalan, Kak Teha akan tengok soalan tu and kita buat rantai kita sendiri. Kalau kita rasa soalan tu boleh bantu dekat pelajar buat bentuk lain, kita boleh bantu rantai lain lah. Kita akan elakkan rantai yang kejam tadi tu lah. So adik-adik sebenarnya kalau korang nak mahir, korang tengok soalan SPM, trial ke apa dan tengok skema dia. Sebab skema trial dia akan ikut SPM punya. So tengok dekat situ kat mana markah dia ada. So korang akan nampak sebenarnya pattern dia. Okay, ada lagi ke? Jadinya maksud ada possibility untuk berubah lah kan rantai-rantai. Ya, rantai tu akan berubah tapi dia pattern dia sama je lah, tarik ke bawah, kangkang sikit. Cuma bergantung benda tu
Soalan, katakan soalan ni rantai ke bawah, soalan ni rantai yang kanan kiri kanan. Bergantung kepada soalan. Tak semua soalan sama lah. Cuma macam Kak Tia cakap tadi macam linear law, linear programming. Itu memang itulah rantai dia. Dia tak akan tukar. Okey. Okey, terima kasih Kak Tia. Sama. Kak Tia, Ya. saya ada soalan. Okey, macam pelik sikit lah. Okey, contohlah N dia, N yang terakhir tu, kan contohlah macam tadi yang Kak Tia cakap, 300x kuasa, 300x tambah 200y lebih kecil sama dengan 100. Dia contohlah itu N dia. Lepas tu student ni pun nak kecilkan. Tapi dia careless, macam tersalah tulis nombor ke apa. So N dia tu masih dapat ke ataupun kita dah tolak markah? Kita kalau ada dekat pemarkahan tu dia tulis ni NMA. Salah lah. Sebab kita akan ambil satu sahaja. Tapi kalau tak ada, kita akan SOS, see other solution. Oh, faham. Kita bergantung pada ni, NMA ni. Kalau tak, SOS, see other solution. Okay, ada lagi? Okay, ada lagi satu. Apa jadi kalau student buat 2 jalan kira? Dibenarkan ke untuk KSSM? Tak kan? Okay. Dibenarkan apa? Sorry? Dia macam contoh macam dia buat 2 jalan kira. Lepas tu ada 2 jawapan. Boleh SOS juga ke? Boleh. So tak ada masalah. Penanda akan tengok yang betul tu lah. Ya, betul. Contoh contoh. Topik linear programming. Linear programming. Progression. Kita ada AP, GP kan. Kita ada arithmetic, kita ada geometry. Pelajar tu buat dua-dua. Kita akan pilih mana jawapan dia. So kalau satu lagi kita akan SOS lah, see ada solution. So kita bagi markah yang betul. Tapi kalau elakkan soalan satu markah lah. Soalan satu markah jangan buat 2-3. Contohlah dia kata find state the relationship of function kan. Ada one to one, one to many, many to many. Korang tulis 4-4 salah lah. Kalau satu markah dia NMA. Non-multiple answer. Faham? Terima kasih Kak Tia. Sama. Assalamualaikum Kak Teha. Salam. Saya Aina. Saya nak tanya macam berkenaan dengan untuk skema pemarkahan lah. Macam kalau kita orang ni sebagai cikgu biasa kan. Macam bukanlah penggubar ataupun penanda. So macam mana kalau kita orang kan macam nak mengajar dalam kelas. So macam nak bagi tahu student tu macam dekat jalan kira tu dekat mana yang dapat markah. So macam takut kita orang tak tahu macam tu lah. Kak Teha pun tak tahu juga sebelum ni. Ni Kak Teha punya pendapat. Kak Teha bukan Kak Teha je, mungkin orang lain pun sama macam Kak Teha. Selagi kita boleh belajar, kita belajar. Kak Teha pegang prinsip Kak Teha tak nak mengajar student Kak Teha syiah lah. Senang kita macam kita syiahkan student kita. So kita pergilah cari ilmu tu. Macam Kak Teha, masa Kak Teha masuk, Kak Teha kata ada 2 penanda paper tu. Dia pun bukan penanda time tu. Diorang pun penanda Kak Teha tahun yang ketiga, dia masa tahun kedua Kak Teha masuk tu, diorang baru start menanda. Jadi daripada diorang lah sebenarnya kita ada senior, kita ada banyak kan. Daripada diorang sebenarnya kita korek. Kak Teha pun untuk paper tu, Kak Teha tak menanda tapi Kak Teha korek daripada tim Kak Teha lah. And sebenarnya banyak je yang korang boleh cari. Boleh cari. And sebenarnya kalau Kak Teha dulu, Kak Teha belajar daripada skema. Kita ada skema kan. SPM punya skema. Kita ada kalau kita ada trial punya skema. Kak Teha ada tengok daripada skema-skema tu. Daripada situlah Kak Teha macam okay kalau student aku salah kat sini tak boleh. Macam tu. So tapi bila Kak Teha menanda sendiri, kita lagi mahir lah benda tu. Kita lagi macam okay wow kita boleh. Tapi macam kita orang kat sekolah, kita orang panggil juga penanda luar. Sebenarnya orang kat luar untuk mengajar kita orang menanda juga. Tak ada lah Kak Teha ni tiba-tiba terus pandai. Kita kena belajar juga sebenarnya. Macam ni kan, macam Kak Teha sharing kat korang. Masa ni lah korang kutip and korang ajar. Sikit-sikit nanti lama-lama korang akan ingat dan benda tu akan tambah sikit-sikit lah sebenarnya.
Okay Aina. Aina kan yang tanya tadi? Okay, faham Kak Teha. Thank you. Okay. Okay, ada lagi ke? Ada yang nak bertanyakan soalan lagi? Ada ke? Saya dah tak ada dah. Okay, kalau tak ada dah, Kak Teha sharing sikit lah. Sharing sikit untuk adik-adik kan. Okay, Kak Teha pun bukanlah orang yang hebat kan. Bukanlah orang yang terus-terus masuk tu terus pandai. Apa yang Kak Teha cerita ni tiba-tiba masuk je. Wah, aku dah tahu semua ni tak. Kak Teha pun belajar daripada korang, sama dengan korang, berada di puncak alam sama dengan korang, belajar dengan orang yang sama dengan korang, seakmal tu. Okay. Tapi mungkinlah Kak Teha ni manusia yang suka belajar dan belajar lah kot. Nak kata nak sambung master tu nightmare lagi dengan AE kan, Akmal tu. Okay. Apa yang Kak Teha buat? Kak Teha bukannya terus rezeki Kak Teha mengajar. Bukan rezeki Kak Teha terus dapat mengajar. Kak Teha habis grade 2017, 2019. Korang boleh bayangkanlah berapa tahun kan. Kak Teha Convo 2018. So sepanjang daripada 2017, 2018 Kak Teha kerja 7-Eleven sahaja ya adik-adik. Okay, 2018 hingga 19 sudah baru Kak Teha mengajar tuition. Okay, biasalah kita dah tinggalkan lama macam awak lah. Mesti macam takut juga nak ajar student ni sebab takut tak tahu penandaan sekian. Tapi apa Kak Teha buat kan? Kak Teha bagi tips. Kak Teha beli buku yang SPM trial punya. Sebab Kak Teha tahu dalam tu adalah full skema. Dia tunjukkan semua. Yang cara Kak Teha belajar, mungkin korang pun belajar kot problem solving. Kita back daripada belakang. Kita tengok daripada skema, naik ke atas ke soalan. So Kak Teha mahir daripada situ. Tu sebablah datangnya, kalau korang tengok yang Kak Teha punya ayat bulu ketiak, perut, yang dah lain-lain tu ada banyak lah yang Kak Teha tak tunjuk dekat sini. Kalau lock tu nak lock dah single kita tendang, kita samakan mak. Banyak lah yang kalau Kak Teha kat sini Kak Teha suka guna wording-wording yang mudah untuk belajar. Itu semua Kak Teha belajar masa Kak Teha mengajar tuition. Sebab Kak Teha jenis bila sebelum Kak Teha mengajar, Kak Teha akan study dulu sebelum Kak Teha nak mengajar orang. Kak Teha kena mahir dulu sebelum Kak Teha nak mengajar orang. So Kak Teha study tu, contohlah soalan tu, kita pun kadang-kadang masa tu kita bukan cikgu, kita tak mahir macam awak cakap macam mana, kita bukan cikgu, kita bukan penanda, macam mana kita nak tahu. So Kak Teha tengok skema, okay soalan dia macam ni, and Kak Teha come out dengan formula Kak Teha sendiri nak bagi pelajar faham. So korang sebenarnya masih muda, sangat sesuai otak tu untuk belajar sebenarnya. So banyak kena belajar banyak benda and kena terima and trust the process untuk pembelajaran tu. And Kak Teha pun bukan masuk Kak Teha terus pandai. Kak Teha masuk tahun pertama Kak Teha mengajar maths. Okay, masuk Kak Teha terus mengajar SPM maths. Okay, tapi form 4 Kak Teha ajar maths. Dan tahun-tahun seterus tu memang Kak Teha mengajar maths terus. Okay, bukanlah Kak Teha kata nak pandai terus, tapi kita belajar. Teruskan belajar. Belajar tu adalah proses. Janganlah awak ingat masuk sekolah dah tak belajar dah. Silap besar lah tu. Kalau awak rasa masuk sekolah tu dah stop belajar, sangatlah silap. Kak Teha diberi rezeki bekerja pula dengan orang yang hampir sama dengan Akmal. Kak Teha dah jumpa, korang jumpa versi Akmal dekat you kan? Kak Teha jumpa versi Akmal dekat tempat kerja. Iaitu kawan dia sendiri. Tapi Kak Teha suka macam tu sebab kita terus belajar dan dia mengajar kita. Bila kita mengajar, kita perbaiki diri kita daripada satu, dia sebenarnya bagus lah. And korang jangan rasa macam nak kena belajar lagi. Kak Teha rezeki Kak Teha mengajar MRSM. MRSM bukan macam sekolah kementerian biasa. MRSM kalau awak tengok Kak Teha sebenarnya daripada pagi sampai ke petang ada kelas. And sekarang ni pun Kak Teha tengah ada projek baru iaitu 911 dengan student Kak Teha. Waktu subuh Kak Teha akan buat kelas. Kau tak rasa aku gila. Tapi kita suka benda tu. Awak ingat satu benda, bila kita nak jadi cikgu, kita dah ada jiwa tu, satu kaki kita dah dalam dekat syurga dah. Sebab ada orang doakan kita. Sebab kita mengajar orang benda yang baik. So kena fikir macam tu. So adik-adik semua pun
Mungkinlah belum jadi cikgu, tapi kan korang nak jadi cikgu ni, jadi cikgu tuition, korang nak cari ilmu. And korang rezeki sangat seakmal ada kan akademik ni kan. Sebab masa kita orang dulu tak ada. Masa kita orang dulu tak ada pun peluang nak mengajar ni. Kita orang dapat betul-betul mengajar masa praktikal. Tak ada pun pengalaman mengajar macam ni. Kita orang ada dulu pengalaman facilitator, pergi dekat ni buat program. Kak Teha memang gila dengan Ustaz Akmal. Suka Ustaz Akmal patah ajak mesti ikut punya buat program. Sebenarnya itulah korang kena cari ilmu tu. Sementara ada dekat sekolah nanti korang tak sempat nak buat-buat tu semua-semua. Tapi ilmu tu lah yang korang nak kena guna. And jujur Kak Teha cakap, Kak Teha memang guna semua ilmu yang ada masa you dekat nak bekerja. Korang kena simpan benda tu. Jangan rasa penat nak belajar lah. Macam Kak Teha kan. Korang ingat Kak Teha buat slide ni berapa minit? Aku pun tahu. Kak Teha buat pukul 5.30 tadi. Kak Teha first WhatsApp, Akmal, sorry saya tak sempat prepare apa-apa tapi saya buat ni untuk korang semua dan sebab Akmal. Okay, so nothing impossible. Macam kalau korang cakap Akmal minta analisis lama, nak masa, tahulah satu hari nanti korang dekat sekolah, korang hanya diberi masa seminggu 2 je untuk membuat preparation peperangan untuk student. Kak Teha baru meeting hari Rabu. Hari Khamis Kak Teha datang come out dengan program 911 sebab kita terus fikir students. Kena fikir terus minat kita. Kalau macam korang cakap, alah Kak Teha dah mengajar lama. Kak Teha bukan datang terus pandai mengajar. Sama juga macam kata korang. Macam korang bayangkan Kak Teha ni masa kat korang hingusan ni masuk macam tak tahu apa-apa. Tapi ilmu lah. Akmal ajar macam mana. Jangan duk bangau. Jangan kata tak boleh. Aku tengah ngiang lagi dia kata aku bangau tau. Jangan kata saya kata tak boleh. Kata tak boleh. Kita boleh. Itu sebab Kak Teha, kenapa macam tadi diorang cakap Kak Teha dapat menanda kurang daripada 3 tahun Kak Teha dapat menanda. Sepatutnya menanda kena 5 tahun experience mengajar. Tapi rezeki kan, Allah bagi rezeki tu sebab Kak Teha memang aims. Goals Kak Teha cakap dengan orang, Kak Teha nak menanda. Sebab Kak Teha tak nak ajar student kosong. Kak Teha tak nak ajar student benda yang tak sahih. Kita tak ada ilmu. Macam tu. Alhamdulillah, dapat rezeki. Bila Kak Teha dah menanda, lepas tu Kak Teha cakap pula dengan, kalau kita korang guru kanan kot, ketua panitia kan, kalau kementerian biasa. Kalau MRSN dia panggil ketua jabatan. Kak Teha cakap dengan ketua jabatan, saya nak share pula ilmu menanda saya ni dengan orang luar. So saya nak jadi penceramah. And rezeki lagi datang, Kak Teha bukan sekali je penceramah dekat MRSM Muar, 2 kali MRSM Muar tu panggil akak penceramah, top untuk penandaan teknik menjawab. Lepas tu MRSM Johor, dia rezeki. Bila kita ada aim, kita ada rasa macam, okay aku nak benda ni. So tak adalah kita kerja tu kerja kosong macam korang lah. Okay, aim korang nak buat akademik ni. Okay, aku nak budak ni dia gagal, dia jadi lulus. Aim, bila budak tu lulus, you akan rasa satu kepuasan. Macam Kak Teha lah bila macam student kan, macam Kak Teha, ni rezeki Kak Teha juga, 2 tahun berturut-turut Kak Teha dapat buat student Kak Teha semua lulus. Walaupun yang daripada datang tu, yang gagal teruk lah. 3%, 5%. Tapi bila Kak Teha buat tips yang Kak Teha bagi kat korang ni, Kak Teha tanya dia sampai nak muntah darah ke muntah apa ke, itulah. Jadi kita kena ada aim. Setiap apa kita buat tu kena ada aim. Kena ada aim, kena ada target, target aim tu kena ada masa juga. Bila kita nak dapat benda tu. Janganlah kita buat, okay aku nak buat ni, buat tuition ni. Tapi datang, cerita. Tak ada aim langsung. Nak buat budak faham ke? Nak buat budak tu lulus ke? Okay, buatlah aim. Okay, aim kita, janganlah aim kau tinggi melangit sangat. Baru hari first, aku nak budak ni A+. Janganlah, kita berdiri di bumi yang nyata. Okay, mungkinlah. Okay, hari ni aim aku budak ni mesti dapat 5/10 soalan linear law. Okay, next kita tukarlah. Kita tambahlah sikit. Tapi kita kena ada target kita sendiri. Jangan buat suatu benda tu macam ting kosong lah, cakap lebih. Tapi buat tak apa. Macam tu. So kita kena ada pemikiran kritikal sikit lah. Kalau korang nampak Kak Teha ni macam bayangan Sir, aku macam bayangan Sir. So aku memang ikut perangai Sir. Sebab dia lah tok guru cikgu Kak Teha. Dia memang menurunkan segala Kak Teha. Sebab Kak Teha, kalau Kak Teha pergi ceramah kat tempat lain, 600 tau. Korang free sebab Sir Akmal.
So korang beruntung ada Sir Akmal. So koreklah ilmu daripada dia sebenarnya. Dia tempat first. Betul tak Sir? Sir Akmal hilang dah. Apa? Ada pengen nama saya? Sir Akmal saja je dia tak nak cakap. Koreklah. Sir Akmal lah orang yang pernah buat saya menangis sebab AE Oh, mak ni. Kecil ni. Ada kecil Korang kena tahu Kak Teha pernah menangis sebab Sir Akmal. Sebab dia suruh, sebab dia nak jadikan seorang manusia ni, dia suruh Kak Teha ubah AE Kak Teha sebanyak 5 kali. Kak Teha menangis sebab orang lain dah balik, Kak Teha tak balik. Tapi sebabkan benda tu, inilah manusia yang jadi. So korang janganlah rasa macam Sir Akmal ni duk tekan. Sebenarnya dia tekan tu sebab dia nak korang perbaiki. Sebab dunia sekarang di luar dia bukan seindah di UiTM tu. Kejam dunia. Okay. Tu je kot kata nak kongsi. So teruskan belajar and trust the process, love the process. Okay. Ada ke nak tanya? Iza nak cakap ke? Okay lah. Ada apa-apa lagi yang nak bertanyakan soalan? Okay. Kalau tiada, maka berakhirlah sesi soal jawab kita pada hari ini. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Nur Fatihah di atas penyampaian yang cukup menarik sebentar tadi. Tidak lupa juga para hadirin atas soalan yang diajukan dan sokongan yang diberikan. Diharapkan ilmu serta penyampaian yang dikongsikan sepanjang bengkel ini berlangsung dapat dijadikan panduan untuk hadirin sekalian. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, ucapan salam pengakhir kata, segala yang ada dikongsi bersama. Apa yang kurang? Sekejap. Saya nak sikit. Okay, terima kasih banyak sebab sudi share dengan junior-junior awak. Boleh kata bukan pada penceramah kita semua. Sebab lah ilmu tekan ke apa ke. Sebab dia memang tadi dia buat habis trial. Dia share dengan saya lah. Dia buat habis trial apa. Yang macam dia cerita kat awak kan. Lepas tu terus non-stop lah maknanya. Terima kasih banyak Teha ya. Okay. Lepas tu yang kedua saya rasa you need to applause. Dengan habis bengkel malam ni yang kali kedua. I think all the facilitator need to applause committee lah kot. Yang diterjai oleh Mai kan. So bersusah payah. Semua MT Mac Academy, MT Mesa yang kata organize dua bengkel ni lah. So I hope all of you got something lah. Kan? Dapat something tak semua ni? So benda ni terus terang department lain tak dapat pun. So all of you dapat bonus lah selain daripada mengajar dan dapat juga experience daripada penceramahan. Bukan saja teaching and learning, also terus cara menjawab peperiksaan SPM. So bonus tau maknanya daripada saya. So harapnya terima, jangan buka. Yang tak buka kamera tu wallahualam lah dengar ke tak, saya tak tahu. Kita dah cakap tolong buka. So tu tepuk dari tanya Iman lah kan. So harapnya dapat something lah. Jangan buka hanya attend sebabkan kita ambil attendance sahaja. Maknanya attend tu sebab nak ilmu. Kita kena kerja ilmu lah sebab kita bagi free. So I think you got something lah from here. Saya dengar pun saya belajar macam-macam. Sambil melayan, sambil tengok iPad tu, saya tengok banyak. Macam ni saya pun belajar something juga hari ni. So I hope all of you learn lah something. Again banyak daripada hari tu Cikgu Zuraida sampai ni Kak Teha ni. Saya rasa banyak lah, you a lot. So kalau boleh jangan terhenti kat sini. Kalau kita dan ada apa-apa lagi ceramah tambahan mungkin kita akan organize dan kita akan buat macam ni juga lah webinar macam ni untuk upgrade, upscaling your skill lah. Okay. Kalau depend dan kita takkan foresee, memang kita kata compulsory kita ambil attendance. Tapi since you are not open your camera, we don't know either you are focused or not. Tapi testimonial ke tengok wayang ke wallahualam. So macam saya kata lah tadi kan. So home ni memang betul-betul dengar lah. Okay, and got something that apply untuk Mac Academy dan khususnya dan amnya untuk jadi cikgu nanti masa praktikal dan cikgu sebenar lah. Itu harapan saya lah. Okay. Okay Tia, terima kasih banyak. Terima kasih Mai and Committee. Terima kasih MT Mesa and so on. Itu saja dari saya lah. Wallahualam. Assalamualaikum. Terima kasih Zakmal. Dengan ini, maka berakhirlah sudah bengkel teknik mengajar dan teknik pemakahan SPM Matematik Tambahan edisi guru. Mewakili pihak penganjur, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian dan kepada panel Cikgu Nur Fatihah binti Kamarudin atas perkongsian sebentar tadi.
Akhir kata saya memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan bengkel pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada saya sendiri. Akhir kata, semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Izinkan saya Izzah Syazwani Tuan Jamil mengundurkan diri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, hadirin diminta buka kamera, ambil gambar. Okay, buka kamera semua. Dah ke semua? Ramai pula yang tak buka. Buka lah. Okay. Ramai ni je yang buka kamera. Cepat. Lagi? Okay, ni je ya. Okay, tak apa, kita ambil lebih. Okay. Okay, senyum semua. Okay. 1, 2, 3. Okay, sekejap. Satu je lagi. Sekejap ya. Alright. Satu lagi. Okay, kali ni buka kamera ramai-ramai Okay. 1, 2, 3. Okay, terima kasih semua. Sebelum berakhir, sebelum semua keluar, minta scan QR kehadiran. Sekejap,